InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kita mulakan perkongsian kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Untuk itu kita minta salah seorang untuk bimbing bacaan Fatihah. Siapa kita nak minta untuk bimbing Okey. Kita minta yang pertama masuklah, kita muliakan Jadi kena Allah, siapa-siapa yang ni sama-sama kita insyaAllah kongsi pahala untuk bimbing bacaan Fatihah kita. Kak Nurul boleh? Kak Nurul, Nurul betul kan? Kak Nurul yang pertama masuk tadi kan? Kak Nurul Nur Hafizalia. Boleh bimbing bacaan Fatihah? Boleh. Boleh bimbing. Boleh insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka nasbudu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan doa. Okey. Mic apa yang berbunyi tak? Okey, subhanallah. Okey, boleh masih berbunyi. InsyaAllah kita teruskan dengan doa. Jadi alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi Allah, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita sebagaimana selalulah kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana Allah pilih kita pada malam ini untuk sama-sama bukan saja solat isyak tadi, dapat solat isyak berjemaah atau isyak di rumah dan sebagainya, solat di awal waktu. Bukan sahaja itu, tapi Allah masih bagi nikmat kesihatan, masih kalau tak berapa sihat pun Allah masih bagi kudrat, masih bagi kekuatan untuk kita masih dapat mendengar, masih dapat duduk, dapat baring ke dan sebagainya kan, masih dalam keadaan sedar dalam kita nak menghadiri majlis-majlis ilmu. Jadi subhanallah, kalau siapa yang ada join tadi Ustaz Wadi Anwar punya perkongsian malam ni live tentang kelebihan menghadiri majlis-majlis ilmu. Jadi sesungguhnya majlis ilmu macam kita malam tu lah, bila kita nak tambah ilmu dan sebagainya, apa-apalah majlis zikir atau majlis ilmu, kedua-dua kali yang penting majlis ilmu itu bukan majlis ilmu yang lara, maksudnya ilmu yang bermanfaat, yang akan mengingatkan kita, sebaiknya mengingatkan kita kembali kepada pencipta kita untuk menjadikan kita lebih baik. Jadi subhanallah, majlis ilmu sebegitu sebenarnya adalah taman-taman syurga. Kalau kita kata Raudatul Jannah bahasa Arabnya. Jannah syurga, Raudah taman, Raudatul Jannah. Jadi taman-taman syurga yang mana bila kita menghadiri ni majlis ilmu macam ni, sedar tanpa kita Nabi kita kata para malaikat sekarang ni tengah mencatat, subhanallah, tengah mencatat sama ada kita telah hadir, sama ada kita hadir dengan seluruh jiwa raga kita atau sekadar mendengar dan sebagainya. Bagaimana ni kan, kerana Allah, bila Allah kita tahu Allah bukan saja Allah tahu kita tengah hadir belajar bersama, tapi para malaikat juga sama bersaksi bahawa hari malam ini subhanallah, antara amal-amal kita yang kita nak bawa ke akhirat kelak. Subhanallah. Jadi kita diperingatkan setiap hari kita diperingatkan, lagi-lagi dengan musibah COVID, dengan musibah COVID-19, anytime, anywhere. Jadi subhanallah, mungkin berkat doa para mu'alaf sekalian, alhamdulillah, semalam kita beritakan ada seorang sahabat, anaknya tadi anaknya baru setahun lebih, belum lagi 2 tahun, tak sedar diri kerana positif COVID. Hari ini tadi dah start sedar balik. Subhanallah, harap
okey teruslah, tak ada kesan pada otak dan sebagainya kan. Jadi subhanallah, kalau kena COVID ni bukan saja masalah pernafasan, tapi kita boleh demam, demam panas dan sebagainya kan. Jadi ni kalau kanak-kanak lagilah bahaya, subhanallah. Sebab itulah kita kena sentiasa dalam keadaan bersedia, sentiasa dalam keadaan waspada. Hari ni pun yes, masih 100 lebih ya. Subhanallah untuk Miri. Jadi kena Allah masih 3 digit. Bukan sikit-sikit lah. Kalau kita kumpul setiap hari 100 kes. Seminggu dah 700. Jadi wallahualam. Kalau tak Miri ni sangat senang. Mungkin 5,000, 10,000. Memang dah ada. Dah berapa minggu dah kan. Kita menghadapi ni. Jadi kena waspada lah. Kena waspada. Kalau tak ada keperluan untuk keluar dari rumah. Tak payahlah keluar. Tak payah keluar. Melainkan ada urusan. Subhanallah. Jadi kita hidupkan apa ni, waktu kita di rumah atau waktu kuarantin, siapa-siapa yang mungkin kontak rapat dan sebagainya kan. Kadang-kadang yang pergi offshore tu selalu kita pesan bila naik dengan kita kan, hantar kat hotel apa semua untuk kuarantin. Ni Allah pilih ni untuk 7 hari ke 5 hari ke berapa hari kan. Bila kat hotel apa lagi kerja dia buat? Banyakkan solat, banyakkan baca Quran, banyakkan ni kan. Itu yang sebagai seorang Muslim kita patut bila kita ada masa sendiri, sepatutnya kita penuhi dengan amalan kita untuk tambah ilmu kita. Macam malam ni lah, subhanallah. Jadi subhanallah, dia satu peringatan. Okay, Kak Nurul tadi kan, itu tolong baca Fatihah. Kena betulkan kalau huruf Ren, kita ada huruf Ra kan, Ren huruf Ren, Ra di atas Ra, tak ambil siapa besar kan. Ada tak? Ghairil maghdu. Okey, bukan Rairil lah, Rairil. Mungkin sebelum tu kami ada mengajar Ra kan, tapi sebetulnya Ghairil maghdubi alaihim kan. Jadi kena betulkan sebutan. Pasal yang pertama yang Ra, pertama yang Rin, kedua yang Ra. Ghairil. Jadi tak perlu betulkan sebutan lah. Tapi bukan satu kesalahan yang besar lah kalau tak tadi kan. Kalau kita menukar tanda bacaan, ya contohnya riral kan, riral marudu, kita tukar tanda bawah atas ke bawah kan, atau kita ubah perkataannya, maka ya memang kesalahan yang besar. Tapi kalau lagi macam sebutan kita masih perbaiki, insyaAllah ia kesalahan kecil, tapi dalam kesempurnaan, kita kena belajar supaya kita belajar Iqra. Jadi bagi siapa-siapa yang belum lagi ikut kelas mengaji kita, kelas Iqra kita, sebaiknya bolehlah join hari Rabu, Khamis dengan Jumaat sebelah malam macam tu. Lepas Isyak, insyaAllah boleh online sekejap. 5 minit je. 5 minit je kita minta seorang untuk baca satu buku surat. Yang lainnya boleh dengar rakan-rakan kita kan. Dapat gambaran macam ni nak dapat baca aksara Quran tu dalam bahasa Arab. Sebab kalau kita bergantung dengan transliterasi, sampai bila memang susah untuk dapat sebutan yang betul. Melainkan kita pandai untuk membaca. Atau kita mempunyai daya pendengaran yang baik lah. Bila baik tu tadi, maksudnya tadi kita memang dengar bagaimana contohnya, kita sama-sama dengar kan. Atau kami nak perkenalkan salah satu cara untuk kalau kita belum pandai membaca, maksudnya kita cari baca-bacaan orang yang qori atau imam yang terkenal yang selalu dijadikan suara untuk rakaman. Contohnya kalau dalam Quran Melayu tu, kalau kami silap, Imam Misari Al-Fasi. Imam Misari Al-Mafasi, kita dengar bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jadi kalau siapa yang dapat ikut bacaan macam tu, kalau nak ikut lagunya pun dipersilakan. Tapi jangan terlalu fokus pada lagu.
Jangan terlalu fokus pada lagu. Yang penting kena jaga sebutan huruf dan panjang pendek bacaan. Panjang pendek bacaan. Kita bila contohnya siratal, kan? Siratal. Kalau siratal ladzi, siapa baca siratal ladzi, maksudnya dari segi panjang pendeknya salah. Siratal ladzi, baru betul lah. Sira ada panjang dua harakat kat ra. Dekat TikTok kita baca. Pun kita dalam transliterasi pun kenanya panjangkan dua EGO. Maksudnya dipanjangkan bacaan. Siro, kalau sitok pun kalau kita ikut transliterasi jadi syiratal kan. Jadi dah sebutannya salah. Sebutannya salah dia kasi. Bukan syiratal tapi siratal ladzi sad. Sisu kan. Sisu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okay, siapa nafasi panjang boleh berhenti dekat alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okay, tempat berhenti yang afdal lah, berhenti dekat alaihim. Ghairil, boleh banyak baru sambung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa nafas panjang boleh baca sekali terus. Jadi ayat 7 tu memang ada panjang sikit. Kita langgar dekat sini ada tanda kalau dalam bacaan ada lam alif. Siapa yang pandai lam alif kecil kan. Jadi dia ada indikasi atau indikator untuk sini tempat berhenti ya. Tapi memang lam alif tu kadang-kadang sik digalakkan untuk berhenti sebenarnya. Sik digalakkan berhenti. Digalakkan untuk sambung. Tapi siapa dah nafas sik panjang, berhentilah. Ni kaya kan. Jangan berhenti kat sini kan. Subhanallah. Jadi kena Allah sama-sama kita perbaiki bacaan. Jadi antara ayat, tapi yang lebih penting daripada perbaiki bacaan, tak juga kita faham maksud yang apa yang kita lafazkan. Jadi siapa yang belum lagi hafal, bagi siapa yang dah hafal suratul Fatihah, alhamdulillah, tugas seterusnya hafal maksud-maksudnya. Kalau boleh daripada hafal terjemahan dulu, kemudian kita hafal per kata. Bismi dengan nama Allah, bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Jadi doa nama Allah yang Allah sebut dalam suratul Fatihah, yang nak ingatkan kita banyaknya nikmat yang Allah bagi dekat kita, nikmat keluarga, nikmat keamanan, nikmat dapat belajar, subhanallah. Jadi kena Allah kita raih juga dapat online guna Telegram. Kalau bukan kerana COVID, sebelum tu asyik terfikir nak buat kelas guna pendekatan online. Malah kerana itu kita nangga Ustaz Wadi Anwar pun pula live Facebook, subhanallah. Ini kena Allah, walaupun berjauhan, walaupun di semenjung, kita dapat juga aura, bukan dapat aura lah, dapat hikmah daripada atau dapat kelebihan daripada guru-guru yang jauh alim, yang belajar juga jauh kan, belajar dengan orang-orang yang ada sanadnya, subhanallah, ada belajar sanad sampai kepada Nabi. Jadi subhanallah, dalam Islam, tradisi kita Islam, kita ada orang yang belajar untuk belajar dengan guru sampai pada sahabat, tabi'in, sampai ke tabi'in, sahabat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada macam ni orang kata, ada sanad lah, ada sanad. Yang disebutkan ada sanad. Kita belajar bersanad. Bukannya belajar macam belajar dengan brosur, ada sanad. Kalau belajar brosur ada sanad, atau kita sekadar menyampaikan kan apa yang kita ketahui, tapi insya-Allah sebagai penyelaras untuk bahagian diri untuk saudara baru, insya-Allah dari masa ke masa kita akan aturkan ada ustaz-ustaz yang dapat membimbing, yang mungkin contohnya imam bahagian diri, memang dia pejabat kan, dulu imam muda musim 1. Kita di Miri tu, kita alhamdulillah kita ada wakil imam muda daripada Sarawak, Ustaz Syarafuddin Su'ad. Dia tinggal di Pujut Tanjung Batu lah, kampung Pujut Tanjung Batu kan. Kampung Pujut Tanjung Batu, kerja di pejabat agama, imam untuk bahagian Miri lah, maksudnya rujukan untuk mengajar, bukan saja jadi imam-imam di bahagian Miri. Kalau ada function memang nyalah yang lead untuk function CM ke apa. Tapi subhanallah, dari segi kepakaran beliau nak bab Al-Quran tadi, bab tajwid, bab bacaan, subhanallah, boleh belajar dengannya lah. Jadi kerana Allah, selain padanya kita ada Imam Muhammad Ardi Putra, dia adalah penolong imam bahagian Miri. Dia pun insya-Allah kita akan aturkan juga
Jadi insyaAllah doakan, kita akan aturkan kunjungan hormat. Jadi kita persilakanlah siapa-siapa yang nak bersama-sama, nak menggerakkan Hidayah Center tu. Kalau saya ada sukarelawan, saya ada da'i, macam tu je lah dengan kemampuan kami sendiri kan. Tapi insyaAllah siapa yang nak sukarela, nak mengajar macam ni tu, kita masih ada kekosongan hari Isnin, hari Selasa. Siapa yang dapat isi guna Telegram kita tu kan, untuk mengajar Iqra dipersilakan. Kalau ada orang dapat ganti kami hari Rabu dan Khamis pun boleh. Rabu dan Khamis pun boleh. Ganti kami, lagi kami alu-alukan. Subhanallah. Jadi dapat kita concentrate lah dengan urusan-urusan yang lain. Subhanallah. Jadi kena Allah sama-sama kita usahakan untuk perbaiki diri kita dan tambah ilmu kita. Kena Allah. Jadi okey, Alhamdulillah. Cynthia mantap dapat join bersama. Apa lagi? Kak Sarah, subhanallah, selamat datang. Kak Suriana, Alhamdulillah. Okay, mungkin lewat sikit tapi masih belum masuk sikit. Tajuk belum masuk lagi. Jadi subhanallah dalam persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ini tu bulan apa? Sebagai seorang Muslim sepatutnya kita ketahui bulan tu adalah bulan yang sebelum Ramadan, iaitu bulan Sya'ban. Sya'ban. Okay, Sya'ban. Bulan Sya'ban, hari itu adalah berapa bulan? Ambil tanggal tadi 8, 9. Tadi lupa. 9 21 hari. 10 Sya'ban betul lah. 21 hari, kita ada 20 hari lagi Subhanallah, 20 hari lagi untuk Ramadan. Where's my WhatsApp? Subhanallah. 10 betul. 10 Sya'ban tahun dari segi tahun kalau Masihi tu kira daripada kelahiran zaman Nabi Isa alaihissalam tahun kita dah berlalu 2000 tahun 22 tahun 2022 tahun daripada Masihi tadi Al-Masih kan daripada Nabi Isa. Dan kalau ikut bukan daripada tarikh lahir Nabi Muhammad daripada peristiwa hijrah Nabi pada ketika itu umur 53 tahun, 52 atau 53 tahun 12 tahun selepas dilantik sebagai Nabi. Nabi terima perintah daripada Allah SWT bersama orang-orang Islam untuk cari berhijrah ke tempat baru untuk mulakan dakwah baru setelah hampir 13 tahun. Cuba dakwah dengan keluarga sendiri tapi tak berjaya. Dengan atas takdir Allah takdirkan di Mekah 13 tahun. Daripada peristiwa itulah 1443 tahun. Sebab apa ada H kat belakang? Tu hijrah, tarikh mula hijrah. Dan kalender hijrah ni hanya diperkenalkan selepas tahun ke-7. 17 Astaghfirullahaladzim. Saya lupa sirah. Nabi wafat tahun ke-10. Nabi wafat tahun ke-10 hijrah pada usia 62 atau 63 tahun. 7 tahun selepas maksudnya 17. Betul lah. Kalau kami silap boleh semak balik fakta kami. Okey, 17 hijrah pada tahun 17 tahun hijrah. Sayyidina Umar yang madah isikan orang Islam kita kita masih guna kalender jahiliah. Saya guna tahun gajah, tahun apalah, macam nama-nama yang pelik-pelik lah, macam-macam jenis kalender kan. Dan salah satu kalender yang ada masa saya, kalender Masihi yang digunakan oleh Sidak Rom Sidak Rom saya. Jadi Islam tadi cuba perkenalkan ke diri sebab penting juga bagi Islam untuk mengetahui kitaran bulan, untuk mengetahui bulan dah masuk bulan Ramadan, dah masuk Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal kan. Jadi kita kena ada sistem kalender yang lebih tepat, yang lebih tadi. Jadi di come up lah dengan kalender hijrah tadi. Subhanallah. Jadi bukan untuk cerita malam tu tapi just untuk pengetahuan kita bersama sebagai seorang Muslim. Kita patut sebagai seorang Muslim, kita bukan nanggar kalender Masihi, kita patut sebab apa yang berlaku hari tu kita gunakan kalender Masihi daripada guna kalender hijrah kita, sebab zaman kegemilangan Islam dah hilang lepas Perang Dunia Pertama. Kita jatuh, kita tewas dengan kejatuhan Turki Uthmaniyah
semua banyak masanya ilmuwan, kiai-kiai apa semua diburu, dihalau dan macam-macam lah. Macam masa Perang Dunia Pertama ya kan, kejatuhan Melaka, kejatuhan Tok Ayaya dan daripada kita nanggah start awal-awal sampai Perang Dunia Pertama. Ialah terakhir kan, misalnya ada kerajaan Brunei dan sebagainya pun jadi kecil je sebelah kita, kita tahu kan. Jadi kena Allah, apapun kita kena faham untuk semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai orang Islam, kita mesti cuba hidupkan kembali kan, hidupkan kembali, bukan nak madah hidupkan hilafiyah tadi. Maksudnya tadi kita berperang dengan semua orang kan, bukan macamnya, bukan macamnya maksud kami, tapi bermaksud kita bersedia sebab kita yakin dan percaya bahawa hari itu memang dunia yang serba tidak adil dengan banyak fitnah akhir zaman kan, daripada kita habis belajar lagi, kita dah berhutang banyak, kita diajar untuk banyak berhutang dan sebagainya. Subhanallah, kalau zaman dulu orang tua-tua kita pandai pulang rumah ke diri, ilmu yang semua hilang, semua ya nak, dari segi jati diri kita jadi lemah, supaya kita kena tingkat kembali budaya ilmu tadi, bukannya sekadar ilmu ukhrawi, iaitu ilmu akhirat macam kita belajar mantuk, tapi ilmu dinawi pun kita kena mantapkan. Jadi kita semua ada peranan masing-masing. Kalau semua orang jadi ustaz, siapa yang nak jadi doktor? Kalau semua jadi ustaz, siapa yang nak jadi jurutera atau yang dalam masyarakat kita tu lah, kita perlu orang yang ada kedai runcit, kita ada orang yang ada mengubah lori kan, transport dan sebagainya. Masing-masing kita ada peranan masing-masing. Jadi kita orang Islam, kita masih mungkin hebat dari segi buka kedai makanan, berbisnes makanan dan sebagainya, tapi dari segi supply, kedai borong apa semua kan, kita masih kurang daripada bidang macam ni. Jadi subhanallah, bila kita sedari apa yang kurang dalam kalangan kita, sepatutnya saling melengkapi kan. Jadi fardu kifayah untuk kita untuk teruskan dalam bidang ya tadi lah. Jadi insya-Allah sama-sama kita just nak recap, okay? Kita insya-Allah kita masuk terus. Just nak recap apa yang kita belajar semalam. Kita belajar tentang puasa. Jadi kita dah belajar apa maksud puasa, macam ni sejarah pensyariatannya, apa dalilnya dalam Al-Quran, apa hukum, subhanallah, kita cerita semalam, kalau kita tinggalkan puasa, boleh tutup puasa di bulan Ramadan, bukan puasa sunat, puasa di bulan Ramadan. Kita sengaja pada saya puasa, ambil nang lagi baru ya lah. Jadi di situ ada pengecualian saya bagi orang yang baru memeluk Islam, baru nak berjinak kan, jadi belum ada kemampuan untuk jadi dari segi yang tadi. Tapi kita bila dah faham bahawa apa nama tadi, bukan sengaja, jangan sengaja. Bila kita tahu benda tu memang wajib ke atas kita, jangan kita tadi bila kita kufur, maksudnya tadi kita dah jatuh kufur, jadi dia jatuh macam dari segi di sisi Allah perintahkan sesuatu yang wajib atas kita, contohnya sembahyang, contohnya zakat, contohnya haji, jadi termasuk puasa tu. Jadi bila kita dah tahu benda yang wajib atas kita sengaja untuk tidak melakukannya, supaya walaupun dilahirkan Islam, semestinya kita tadi akan terus masuk syurga. Jadi kita akan dipertanggungjawabkan atas dosa kita tadi, kufur kepada perintah Allah tadi. Tapi ialah tadi puasa tu tadi, sembahyang tu tadi, bayar zakat dengan haji tu tadi, hanya minima untuk kita melatih diri kita ada sifat takwa yang kita sebutkan semalam, nak mengikut segala perintah Allah, nak meninggal segala apa yang dilarangnya, nak ada iman tadi, nak ada iman yang Allah melihat kita, ada rasa muraqabah, muraqabah tadi. Jadi subhanallah, semalam kita dah cerita juga tentang hikmah maksudnya jadi kelebihan kita berpuasa, bukan saja dari sudut kesihatan, tapi dari sudut rohani kita, latihan kita. Kemudian bagaimana puasa dalam bulan Ramadan, insyaAllah hujung bulan tu 29 Syaban, kita akan start nangka hilal. Kalau nampak hilal ya, terus kita puasa esok hari. Nampak, kita perlu cukupkan 30 hari untuk tadi. Atau kalau dolok-dolok lah, ini tu dengan teleskop, dengan unjuran kan, dapat unjuran untuk tadi, dapat perkiraan, memang dah boleh, dah tahu lah nampak kasih nampak anak bulan tu dari segi perkiraan, dan matematik
Jarang salah lah, jarang salah. Jadi subhanallah, hari kita nak sambung. Okey. Hari kita nak sambung syarat wajib puasa. Jadi subhanallah, pertama sekali, okey, syarat wajib puasa ialah Islam. Dari sebab dia kalau ada yang bukan Islam, ada yang belum Islam atau yang apa ni, belum Islam lah, dia just nak ikut kita aja. Jadi bila dia nak ikut kita aja, dia bukan wajib ke atas tidaknya, wajib ke atas tidaknya. Yang wajib adalah orang-orang Islam kini. Bagi siapa yang mengaku dirinya Islam, apa maksud Islam? Kita dah cerita semalam, iaitu mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian ada benda-benda yang mesti dilakukan, jaga solat, jaga bayar zakat, tunaikan puasa dan haji tadi. Tok baru lengkap Islam. Islam tadi. Islam didirikan 5 perkara yang disebut kita ceritakan semalam. Jadi pertama sekali syarat yang wajib, maksudnya kita sebagai orang Islam, kita dah memeluk Islam, kita kena tunaikanlah puasa, jatuh wajib ke atas kita. Kedua, berakal. Bila orang yang tadi, atau kita sebutkan tadi, bila orang yang tadi pengsan, bila orang yang tadi koma, kan? Pingsan, koma, atau jadi gila. Jadi gila kan, sebab sebenarnya gila tu faktor stres. Faktor gila tu tadi adalah ambil benda-benda lah. Bila kita ambil dadah, bahayanya dadah yang boleh menghilangkan akal. Menghilangkan akal, melemahkan akal. Dan termasuklah kalau orang yang tadi nyanyuk. Kalau dah nyanyuk kan, nyanyuk memang si dapat, bukan nyanyuk yang lupa-lupa aja tu. Tok yang tadi si dapat je lah. Siapa compute lah, kita kelakarnya siapa compute kan. Jadi mudah nyanyuk yang tahap tadi, dia dah kewajipan puasa pun dah hilang dah hilang bagi yang macam tu. Jadi melainkan tadi orang tua kita, mak bapak kita tadi, dia masih mampu untuk kelakar kita, cuma masih mampu sebab sakit dan sebagainya. Untuk yang apa nama, perlu kita bayar fidyah. Kita cerita semalam ada sebut pasal fidyah. Fidyah tu maksudnya denda yang atas ihsan Allah SWT kita bayar sebab kita si mampu untuk menunaikan puasa. Tapi bukan bermaksud kalau bagi kita yang sihat, kita tadi sakit tadi, kita sakit, kita perlu bayar fidyah dan kena ganti balik puasa. Tapi kalau bagi yang jatuh tadi, yang macam memang uzur atau yang keempat tadi, tiada kehuzuran, kita pergi ke balir dulu. Balir dulu. Balir tu betul maksudnya cukup umur. Jadi bagi untuk para mualaf yang si tahu istilah balir, balir tu maksudnya cukup umur. Cukup umur dalam Islam bagi perempuan bila datang haid pertamanya. Bagi yang laki-laki, selalunya lepas umur sunat tu lah. 10, 11, 12 kan. Bila dia dah tahu dia ada mimpi basah dan sebagainya, dia petanda bagi dia dah start ada nafsu lah. Kalau ikut psikologi kanak-kanak, start umur 7 tahun, dia dah start dapat bezakan laki dan perempuan tu. 7 tahun maksudnya dia satu lah. Dia dah tahu tak laki-laki, tak perempuan kan. Kalau masih tadika umurnya, selalunya masih start dah rasa malu dan sebagainya lah. Tapi start darjah 1 tu selalunya dah ada start rasa yang pada maksimumnya selalu pukul 10, 11, 12. Jadi subhanallah, benda usia balik tu tadi ada perbezaan pandangan. Ada perbezaan pandangan juga. Ada yang pada yang bagi pukul atas 10 umur ke atas. Ada yang bagi kalau perempuan selalunya seawal umur 9 tahun. Seawal umur 9 tahun darjah 3 kah? Darjah 4 lah. 9, 10, 11, 12. Darjah 3, betul. 9 darjah 3 kan? 9 darjah 3, maksudnya seawal umur 9 darjah 3, kalau dah datang haid dia tadi, datang bulan, maka ia darjah cukup umur. Maka bila datang cukup umur, perlulah puasa. Jadi untuk anak-anak kita, subhanallah, baik sebenarnya kita ajak-ajak daripada awal lagi kan. Umur 4 tahun, umur 5 tahun, 6 tahun, dah musim bulan puasa kan. Setakat mampu setidaknya. Perkenalkan setidaknya dengan puasa, istilah puasa pada bulan Ramadan tu tadi. Baik kiranya kita berpuasa. Jadi ikutlah kalau setidaknya pukul 10 lah. Jadi subhanallah, begitu juga untuk para mu'alaf. Kami yakin dan percaya bila first masuk Islam dulu, si semua orang mampu untuk
terus dapat puasa penuh sampai petang. Satu cabaran kan, dah biasa makan 3 kali atau 5 kali sehari kan, tiba-tiba disuruh berlapar daripada pagi sampai petang. Jadi bukan satu benda yang biasa. Jadi sebab yang kita sebutkan mu'alaf tak umpama bayi. Mu'alaf tak umpama bayi. Jadi kewajipan puasa pun tadi ada kelonggarannya tadi bagi para mu'alaf kan. Para mu'alaf yang baru nak berjinak-jinak dengan Islam. Jadi notut yang kita kena faham. Jadi yang keempat, tiada keuzuran. Apa keuzuran tu nanti kita akan ceritalah yang menghalangi daripada puasa. Sakit tadi, perlu makan ubat dan sebagainya. Atau macam pengsan. Kalau pengsan tadi yang hilang akal. Kalau kita pengsan dalam hari tadi, maksudnya tadi memang terbatal lah puasa kita. Puasa kita memang terbatal dan kita perlu gantilah pada hari-hari lain kalau kita pengsan. Jadi sebenarnya mungkin sebab terlalu letih ke apa ke, wallahu alam apa faktor pengsan jadi. Tapi kalau kita teruskan puasa saja, satu yang mudarat kelak bagi kita kan. Jadi memang terbatal puasa Malaysia, si wajib baginya untuk puasa pada ketika lah. Tapi masih juga perlu ganti bagi kita yang Islam. Jadi bila sebut pasal rukun puasa, kita ada rukun negara, kita ada rukun Islam, kita ada rukun iman. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Lafaz syahadah tadi mesti kita lafazkan, mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Kemudian kita solat 5 waktu, bayar zakat, puasa dan puasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji sekali semua hidup. Paling kurang lah berazam dan kalau dah boleh pergilah pergi kan. Jadi 5 Islam, rukun iman ada 6. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman tu maksudnya kita percaya dengan yakin walaupun benda yang gaib si nampak kan, gaib si nampak, kita yakin bahawa adanya pencipta kita, Tuhan kita iaitu Allah, adanya tenteranya iaitu para malaikat yang melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan ke atas hidupnya. Kemudian adanya kitab-kitab yang diturunkan daripada malaikat Jibril, salah seorang tadi, diturunkan kitab-kitab yang dibawa oleh siapa? Oleh para rasul. Kita tak jumpa para nabi kita, tapi kita yakin setidaknya pernah hidup dan setidaknya pernah membawalah kitab-kitab yang suci yang kita kena yakini wujud. Kemudian yang kelima, kita yakin bahawa tentang hari akhirat. Tentang hari akhirat. Hari akhirat maksudnya ada syurga dan neraka dan sebagainya yang banyak kita ceritakan lah. 2 minggu lepas kita cerita syurga dan neraka. Tapi ada perhentian-perhentian daripada alam barzah, daripada padang mahsyar kita bangkit semula. Kita percaya kepada kebangkitan semula dalam bentuk jasad kita yang asal. Jasad kita yang asal dan bukan dalam usia umur yang apa ni tadi, kita mungkin bangkit dalam umur, ada satu pendapat 33 tahun, ada satu pendapat umur 40 tahun. Jadi subhanallah. Jadi apa pun maksudnya tadi kita dibangkitkan dalam keadaan dewasa lah. Kita bangkit dalam keadaan dewasa dan kita akan dihisap. Kita akan menunggu giliran kita untuk masuk mahkamah kan. Sama ada kita buku terima tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian lepas dah dapat tangan kanan tangan kiri, kita akan melalui satu titian sirat, satu jambatan yang mana kita tengok Cina pun kalau dalam Buddha pun ada cerita pasal jambatan. Kalau dalam Bible kami saya tak berapa pasti, tapi rasanya ada jugalah. Tak tahu apa nama jambatan dalam Bible Tapi boleh cari. Rasanya memang similar lah, memang sama kan. Jadi subhanallah, cuma yang saya pernah baca Bible, kalau nak tahu pasal syurga banyak dah dihilangkan. Dulu kalau Katolik dulu dia orang nak pegang betul-betul pengikut dia hanya kekalkan yang cerita pasal neraka je. Semua pasal syurga dia hilangkan. Yang last yang ada cerita pasal syurga apa ni? Orang main harp. Harp bahasa Melayu yang macam tu kan. Yang harp tu aja pasal Cupid. Subhanallah. Itu yang ada cerita dalam syurga. Sedangkan yang lain-lain wallahu alam. Tapi dalam Islam kita ceritakan semua, ada sungai-sungai, susu kan boleh minum direct. Subhanallah. Ada pokok-pokok, ada pokok-pokok yang rendang, ada buah-buahan, subhanallah, apa-apa saja kan. Ada pasar, apa-apa yang kita dapat ni kan, semua tersedia untuk kita lah dekat syurga nanti. Jadi kerana Allah bila cerita pasal rukun, kita kembali pada rukun puasa, ada 2 saja rukun. Pertama sekali, niat. Kena ada niat dalam hati. Lafaz sunat. Ada soalan?
Okey. Kalau ada soalan kita boleh tanya terus. Niat maksudnya jadi nawaitu sauma gadin an ada'i fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kan? Kalau nak hafal bahasa Arab tu hafallah. Itu untuk apa ni? Supaya kita tak was-was. Tapi kita kena faham kalau boleh niat tu bukannya masuk bulan Ramadan tu baru kita niat. Kalau boleh masuk satu Ramadan maghrib tu esok kita akan puasa, malam tu lah kita kena start niat untuk satu bulan kalau boleh, niat untuk satu bulan. Dan setiap hari kita boleh perbaharui niat. Kalau kita dah niat untuk satu bulan, sebenarnya yang tiap malam tu tadi just ingatkan kita jangan lupa esok puasa jangan lupa esok puasa. Tu sebenarnya peringatan baik kita. Jadi yang wajib untuk niat untuk rukun puasa yang sebutkan niat ni tadi, niat yang awal sebelum masuk Ramadan dah masuk Ramadan, satu Ramadan tu kita dah niat esok memang kita puasa start bulan Ramadan 1 bulan 30 hari atau 29 hari lah yang gini tadi Jadi kena ada niat. Niat dalam hati. Niat ni tak payah dilafazkan kalau ikut. Kalau nak makan, perlu ke kita sahaja aku makan kerana Allah Ta'ala? Tak perlu sebenarnya. Nak makan, makan lah. Makan kan? Tapi makan kerana Allah. Maksudnya ikut cara yang Nabi ajarkan. Makan dengan tangan kanan, mulakan dengan bismillah, kan? Cuci tangan dulu, berhenti sebelum kenyang. Jadi kita ni makan kerana Allah. Kalau makan tak kerana Allah, itu yang kita melantak kan. Makan melantak, tak ingat kan. Tak tahu benda ni halal atau haram dan sebagainya. Jadi kena belajar, kena betulkan niat lah. Kena betulkan niat. Niat kita kena betul. Jadi niat tu jatuh dalam hati. Lafaz tu untuk meyakinkan kita bahawa tak salah lah. Bukannya puasa sunat, bukan puasa ganti kan. Kita niat kerana Allah Ta'ala. Jadi untuk bab niat, saya tak cerita dalam malam ni. Boleh Google lah. Boleh Google cari apa niat puasa. Tadi dah baca sekali lah. Nama itu sahaja tu. Sauma gadin, puasa. Ana adai fardi, yang jatuh fardu ke atas tu. Tunai ke atas tu. Fardi, sorry. Nama itu sauma gadin, ana adai fardi syahri bulan syahri Ramadhan syahri, nama kami syahri kan. Syahri ya maksudnya bulan. Syahri Ramadhan, Ramadan, pada bulan Ramadan. Pada syahri Ramadhan hazihi sanati. Hazihi maksudnya tahun ini. Hazihi yang maksud ini ya. Sanati tahun ini. Maksudnya ini tahun. Terbalik ya. Ini tahun bahasa Arab. Terbalik. Bukan tahun ini tapi ini tahun. Ini tahun lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Jadi subhanallah komponen-komponen lah kita jelas bahawa kita niat puasa bulan ini dalam bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi subhanallah. Jadi yang seterusnya kita kena belajar untuk menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Yang apa yang membatalkan puasa. Lepas ni kita akan tengok apa yang membatalkan puasa. Ada ke? Betul ada. Karena perkara membatalkan puasa. Sorry. Pada confuse. Pada tak pasti ya. Ada ke tak ada. Okay. Nanti kita tengok apa perkara membatalkan puasa. Sejak bila? Semalam kita dah tengok definisi puasa. Dari segi syarak. Daripada terbit fajar. Maksudnya dari terbit fajar ni tadi start waktu syuruk. Bukan start waktu syuruk. Start azan subuh. Start azan subuh kan. Start azan subuh. Kalau dekat sini dalam pukul 5 lebih lah. 5 lebih kan. Sampai tenggelam matahari dalam 6.30 kan. Dalam 6.30. Tapi kena dengar azan lah. Kena dengar azan. Kalau boleh dengar azan masjid tu dah yakin. Kita yakin memang dah masuk waktu. Atau kita memang ada kalender kan. Kalender waktu sembahyang. Jadi tengok kalender tu cukup jam makanlah. Cukup jam buka puasa. Atau cukup jam berhenti makan. Kalau tengah azan lagi masih boleh habiskan yang atas pinggan lah. Janganlah tambah lagi kan. Jangan tambah lagi atau sampai habis waktu azan tadi kan. Tapi kalau sebaiknya 15 minit sebelum azan tu kita dah tak makan lagi. Itu disebutkan waktu imsak. Waktu berjaga-jaga kan. Waktu berjaga-jaga. Jadi jangan confuse lah. Ada orang fikir bila dah waktu imsak tak boleh makan lagi. Tak boleh minum lagi. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi sebenarnya yang mula puasa adalah bila masuk waktu subuh. Masuk habis azan subuh tu kita dah tak boleh makan lah. Okay. Ada soalan setakat ni? Ada Okay Alright. So
tadi kita apa yang menyebabkan wajib puasa, ada 4 kan syarat wajib puasa. Ni apa yang menyebabkan sah puasa? Pertama sekali yang wajib tadi sama macam ni, dia kena Islam lah. Kalau tiba-tiba dia murtad tengah hari puasa, masa terbatal puasa dia. Kalau dia buat benda yang syirik, benda yang menyebabkan terbatal Islam dia, mulut dia pandai cakap kan, mulut dia mengatakan ada Tuhan selain Allah, mulut dia mengatakan, atau perbuatan dia tadi kan, pergi ke tokong ke pergi ke gereja dengan niat untuk sembahyang, ikut macam orang kafir juga, orang yang bukan Islam, maka terbatal Islamnya, maka tak sah puasa daripada hari itulah. Kedua, hilang akal. Kalau dia hilang akal dalam hari itu, kalau dia hilang akal, maka tak sah juga. Atau contohnya tadi kita cerita pasal nyanyuk tadi kan, dia walaupun dia nyanyuk tadi, tapi dia puasa juga, tapi dia tak sedar yang dia tak makan kan, dia langsung tak makan kan. Tapi sama ada dia niat tak niat, wallahu alam, kita pun tak tahu kan. Jadi kalau dia tak berakal, maka tak sah juga puasa dia. Boleh faham? Yang ketiga, berakal ni maksudnya kalau kita pengsan, kita koma dalam hari itu kan, koma itu pun tak sah juga puasa kita pada hari itu kan. Jadi maksudnya kena ganti balik puasa. Bila tak sah, kena ulang balik. Macam sembahyang kan, sembahyang tak cukup rakaat, sembahyang tak cukup, batal wuduk, kena ulang balik. Kalau wuduk kita hilang, air sembahyang, siapa yang tak tahu istilah wuduk, air sembahyang kita terbatal, terkentut dan sebagainya kan. Kalau berbunyi lagi lah, memang sah-sah lah. Berbunyi dan berbau kan, tu memang sah-sah, memang kentut kan. Jadi memang terbatal kita punya sembahyang, kena ulang balik. Ambil wuduk dulu, jangan terus ulang sembahyang kan. Ambil wuduk semula, dan kita sembahyang semula. Jadi kena ulang. Sama untuk puasa. Kalau kita hilang akal tadi pun, terbatal, kita kena ulang. Sama juga yang bab ketiga ni tadi. Suci ya. Bila suci daripada haid ni adalah yang period bulan, datang bulan, datang haid kan, datang haid, atau nifas. Nifas ni tadi yang lepas beranak tadi kan. Lepas beranak tu sepanjang siang hari, waktu puasa tu dia datang kan. Kalau datang sebelah malam tak kira. Tapi kalau datang sebelah pagi saja, lepas tu kalau dia sempat untuk untuk mandi hadas lah. Dia mandi hadas, kalau dia sempat mandi hadas sebelum hari siang seterusnya, maka boleh dikira sah tu, puasa dia masih sah. Tapi kalau waktu siang hari dia datang haid, siang hari tu dia datang nifas, keluar darah ni tadi kan, macam isteri Mosyah ada ni kan. Kalau istihadah, tapi dia tak sebut sini istihadah, darah penyakit. Kalau darah penyakit sini tak termasuk, tapi kena cek balik kalau darah istihadah masih sah tak puasa. Sebab ada keadaan, contohnya kalau ikut hukum asal memang kalau ada najis, kita punya semayang tadi terbatal, air wuduk kita terbatal, maka terbatal. Kita terkena najis baik cicak ke, kita tengah semayang tadi kan, kita perasan kita kaki kita tadi atau tangan kita tadi terpegang tahi cicak dan sebagainya. Tahi cicak adalah najis, maka terbatal wuduk kita, terbatal sembahyang kita. Kalau kita sedar, maka kita perlu ulang balik. Tak sahlah sembahyang kita. Jadi sama juga untuk haid ni tadi, haid dan nifas ni tadi, kalau kita sedar dah waktu siang tu kan, waktu siang tu sedar, atau lepas kalau kita lepas pun kan, kira tak sah juga. Sebab kalau contohnya tadi petang tadi kan, lepas buka puasa tadi barulah kita mandi, baru sedar ada darah keluar, jadi terbatal jugalah, kira terbatal sebab kita sedar juga, akhirnya kita sedar juga. Kalau kita tak sedar sampai bila-bila kita tak sedar, macam sama jugalah tadi, contohnya tahi cicak tadi kan, jatuh atas belakang kita tak sedar kan, jatuh kat belakang kita, cicak ni kan kadang-kadang ujian Allah juga kan, kena kat kita tak sedar. Lepas sampai kat rumah pun kita tak sedar. Kita buka baju, kita nak cuci baju tadi kan, tak sedar juga. Kalau tak sedar, insyaAllah sembahyang kita masih sah. Sebab kita tak sedar. Tapi kalau kita sedar saja, memang kita kena ulang balik. Boleh faham? InsyaAllah. Alright. Jadi, keempat, kena niat setiap malam. Maksudnya tadi, yang keempat ni tadi, kalau yang pernah berusaha belajar, cukup untuk yang malam pertama. Tapi kalau bab ni tadi, sebaiknya kena niat jugalah. Niat setiap malam. Misalnya lepas tarawih, imam
imam tarawih ya, imam tarawih, imam masjid, imam sembahyang di masjid. Kita ada sembahyang, banyak sembahyang sunat lah, sunat yang lepas sembahyang isyak. Kita akan susuli dengan sembahyang tarawih sama ada 8 rakaat, 20 rakaat tarawih, disusuli dengan 3 rakaat witir. Jadi selepas sembahyang selalunya ada niat puasa lah. Kita boleh dengar, kalau kita tak hafal, kita ikut je lah, kita tumpang aminkan aja doa imam, niat imam tarawih tadi, dan kita tahu tu niat untuk puasa esok hari lah, untuk esok hari kepada Allah. Jadi kalau kat sini nanti kita datang kembali ya. Kalau syarat sah puasa ni dimasukkan sini. Maksud syarat sah, kalau kita tak niat setiap malam, maksudnya tak sah. Setiap malam ke? Sepatutnya malam yang pertama untuk niat sebulan tu tadi ya. Kena ada niat. Maksudnya tadi kalau siapa tertinggal ni kena waspada, betul-betul kena waspada kan. Kalau dah masuk satu Ramadan, lepas tu esok hari tu tadi baru kita nak niat. Esok hari, bukan malam tadi. Bukan malam tadi kita niat. Jadi subhanallah, untuk hari pertama tu tadi mungkin tak dikira, tak sah dia sebab kita tak niat daripada awal. Boleh faham? Sebab tu pentingnya niat. Niat tu kena daripada awal lah. Tapi jangan juga kita fikir kita tak ada pasang niat. Ni ada juga perbahasan kan. Walaupun sekarang ni bulan Syakban. Bulan Syakban kita dah pasang niat sekarang ni dah. Sekarang ni kita dah pasang, memang satu Ramadan memang aku akan puasa. Bukannya maksudnya jadi dia bukan hari ni satu Ramadan. Tak, bulan Syakban langsung tak terfikir kan, yang ada puasa, maksudnya tak ada pasang niat langsung untuk puasa. Jadi macam satu Ramadan baru fikir, tu tak pakai. Maksudnya 2 Ramadan tu nanti, malam sebelum tu dia kena niat lah setiap bulan. Setiap malam tu dia kena niat. Sebab tu kalau boleh, yang sebaiknya sebelum masuk bulan Ramadan, kita dah niat puasa sebulan. Kita dah niat puasa untuk sebulan Ramadan tu sampai sebelum hari raya lah, bukan hari raya puasa lagi kan. Hari raya adalah tu hari kejayaan kita, hari Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah, boleh makan macam biasa kan. Jadi kembali kepada fitrah. Jadi puasa ni satu latihan, satu madrasah, satu latihan untuk kita belajar untuk sabar. Jadi kelima, disebutkan sini, menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Subhanallah. Maksudnya, apa yang membatalkan puasa, lepas ni kita akan tengok apa yang membatalkan puasa. Keenam, pada hari yang sah puasa. Okay? Tidak sah pada puasa pada hari yang diharamkan berpuasa. Contohnya bila? Contohnya pada 29. Pada 30. Contohnya tadi kan, 29 hari bulan Syakban, 29 Syakban kita tengok hilal kan, tak nampak. Contohnya tak nampak. Kalau tak nampak, maksudnya 30 hari bulan tu haram kita puasa. Sebab dia tempoh yang apa ni? Memang sehari sebelum Ramadan. Jadi pembeza dia jadi Nabi pun tak akan puasa pada 30 Syakban tadi. Jadi dia ni ada hari-hari lah. Jadi yang kira sah 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan. Dia boleh pendek atau panjang, 29 atau 30. Okay? Jadi hari tu je yang sah. Kalau kita tadi 1 Syawal, aku tak cukup 1 hari kan, tambah 1 hari bulan Syawal. Jadi 1 Syawal aku tadi start pada 2 Syawal lah. Baru 2 je tak kira, tak sah puasa. Tak kira puasa, tak dikira kalau bukan pada bulan Ramadan, insya-Allah. Ada soalan kata syarat sah? Cuma yang kami akan kembali kepada kita semua adalah 4 tu ya. Berniat setiap malam. Ada yang mungkin dapat beri feedback? Ada yang pernah belajar tentang berniat setiap malam tak? Kita memang dianjurkan untuk berniat setiap malam, untuk mengingatkan kita esok masih puasa. Tapi ada pandangan yang tadi, kalau kita dah pasang niat untuk puasa sebulan, cukup kita memperhabarui. Kalau kita lupa sekalipun, kita dah pakai niat kita yang awal tadi. Subhanallah.
Di itu kami akan kembali sama ada yang pandangan jumhur ulama kah atau kami itu pun ada kekurangan kan, ada kekurangan dari segi tapi subhanallah yang selalu kita lakukan memang kita akan berniatlah setiap malam. Tapi bila itu menjadi syarat sah puasa, maksudnya jadi bila kita set niat, jatuh sah puasa kita. Kita puasa pun tahan lapar tadi, kita pasang niat semalam, maka tidak dikira puasa kita. Benda yang besar tu, benda yang sangat besar. Jadi kerana Allah, kalau dimasukkan dalam syarat sah puasa macam tu, kalau kita buat, maka sah puasa kita. Okey? Ada soalan kah? Cik dah? Okey ya? Kalau Silakan. Silakan. Kalau macam ambil darah di hospital apa? Ambil darah. Okey. Soalan lazim. Alhamdulillah. Okey, setelah kita akan anggap perkara yang membatalkan puasa, selagi mana benda yang bukan memasukkan dalam rongga. Ambil darah, cucuk vaksin tidak membatalkan puasa. Nasib membatalkan puasa. Sebab kita bukan makan, kita hanya bukan menyihatkan badan. Kalau tadi masuk drip batal. Masuk drip, cucuk, masuk drip, batal puasa. Sebabnya menyihatkan badan kita kan. Minum secara tidak langsung. Mungkin zaman-zaman dulu saya dah. Tapi kini tu bila benda yang tadi menyihatkan kita, menjadikan kita jadi, maka tapi kalau ikutkan, kalau dah disuruh drip, maksudnya yang sakit. Bila yang sakit, patutnya haram baginya untuk puasa. Haram baginya untuk puasa, patutnya berbuka. Bukannya degil untuk puasa lah. Bila yang disuruh pasang drip nak. Jadi, kerana Allah, kalau ambil darah, derma darah, sik batal puasa. Sama untuk waktu vaksin. Vaksin hari pun banyak orang persoalkan, batal sik puasa kan. Vaksin untuk masukkan, untuk pelindung diri, bukannya untuk menyihatkan badan. Kita jadi lemah je dah kena vaksin kan. Jadi, dia sik membatalkan puasa. Jadi, harap menjawab soalan untuk benda yang membatalkan puasa tadi ya. Ini insyaAllah kita akan masuk perkara yang membatalkan puasa. Okey, kita tu ada 10 benda yang membatalkan puasa. Jadi sama-sama kalau si dapat ingat boleh Google balik benda tu. Ini pertama sekali memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja. Sama ada daripada jenis makanan atau bukan makanan. Okey. Rongga badan. Bila sebut rongga makanan, rongga badan maksudnya mulut, hidung. Mulut dan hidung lah. Mulut hidung masuk rongga kan, masuk ke dalam perut kita kan. Bila mana masuk dalam rongga tu dengan sengaja, kita masuk secara sengaja. Tapi ada yang tadi sebut pasal swab test. Yang pun pernah je. Swab test batal sih. Kita masuk benda yang bukan makanan, tapi adakah yang membatalkan. Jadi kalau bukan makanan tadi pun, dia sekadar tu, tapi dia sih masuk sampai ke dalam perut kan. Bila dia sih masuk dalam rongga, dia akan lalu rongga lah. Kita belajar sains kan, esophagus. Kita masuk esophagus kita tu. Kalau paru-paru, tu tadi trakea kita kan. Tapi trakea, dia kan yang masuk dalam paru-paru kan. Paru-paru saya akan, ya kan. Maksudnya tadi, yang akan masuk dalam perut lah. Jadi subhanallah. Sama Datuk tadi, yang membatalkan puasa. Yang akan batal puasa. Jadi tujuan untuk swab tadi, yang just ambil mucus daripada hujung atas hidung kan. Jadi subhanallah, ia sih membatalkan puasa seseorang yang tadi lah. Tapi kalau dengan sengaja, kita bukan sengaja nak bukan kita je orang yang buat swab test kita kan. Jadi bukan secara sengaja, kita tadi memang nak untuk memenuhkan perut lah. Jadi subhanallah, bila sebut bukan makanan tu tadi, saya ingat kami dengan kanak-kanak yang ada di Afrika, bila saya dah makanan, bayangkan roti tadi dimasukkan pasir dimasukkan antara roti tadi untuk pola perut kenyang. Allah Akbar. Ada sampai tahap macam ni lah. Baik kita kadang-kadang kanak-kanak di Afrika kena perutnya boncet sebab benda yang bukan makanan dimakan. Subhanallah. Jadi dahsyat tahap lapar di sini nah. Jadi Allah. Tapi kita yakin dan percaya bukan sahaja di Afrika. Kita tahu kalau di tempat kita Kediri pun kalau dah terlalu lapar, mustahil lah. Mustahil juga berlaku dekat orang-orang kita, cuma kita tahu atau si tahu lagi ya. Subhanallah. Jadi yang pertama sekali, apa-apa yang masuk rongga badan, masuk hidung untuk tadi, masuk dalam perut, maka batal
batal puasa kita. Kedua, memasukkan sesuatu melalui jalan kubur atau dubur. Dua jalan, kubur atau dubur. Kalau masuk ubat, wallahu alam. Kalau masuk ubat demam, tapi kalau dah sakit tadi, sepatutnya si boleh puasa lah kalau dah sakit. Kalau sepatutnya dah demam, dah gemuk dah, sepatutnya hanya buka puasa. Yang lebih baik untuknya lah. Jadi, kubur dan dubur tu tadi pun sama juga. Jangan memasukkan sesuatu dalam kubur atau dubur. Kubur-dubur tu maksudnya saluran depan atau saluran belakang. Dua-dua. Saluran depan, saluran belakang. Jadi, jangan dimasukkan apa-apa. Kalau masuk apa-apa dalamnya, batal je puasa. Jadi, subhanallah, so, sama ada dari segi hubungan kah, dari segi hubungan suami isteri dan sebagainya. Wallahualam. Tapi tak asal memasukkan sesuatu dalam dua jalannya, batal. Batal puasa. Ketiga, memuntah makanan dengan sengaja. Silakan tanya. Kalau istinja dubur. Istinja. Kalau istinja selalunya di luar aja kan? Kita masuk sikit kan kalau dubur. Untuk membersihkan. Yang kami ada baca lah. Yalah, munajat istinja boleh asalnya. Jangannya nak masukkan air. Ada air tadi masuk mudah-mudahan. Sebab kita nyuci dubur. Dubur itu masuk jari kan. Itu ada air sikit kan. Betul. Kalau insyaAllah kami berani nak jawab. Kami berani nak jawab sama ada betul-betul batal. Tapi benda-benda yang macam tu bila disebutkan jangan dimasukkan apa-apa, masalah jangan dimasukkan apa-apa lah. Okey. Jangan dimasukkan apa-apa dalam dua jalan tu tadi. Fatihah kami sanksi sikit lah. Betul. Kami pun sanksi je. Sama-sama kita sanksi. InsyaAllah kita kelak sama-sama cari penjelasan. Alhamdulillah. Okay. Ya, kita pun syukur juga ada soalan-soalan macam tu. Jadi kita pun dapat belajar sama-sama. InsyaAllah kami pun bukan arif gila-gila nak bab nak benda-benda kecil macam tu lah. Tapi bila dah ada orang dah polah nota macam tu kan, ada orang nota mesti ada sumber dan dalilnya kan, sumber dan dalilnya. Jadi macam kami sebutkan tadi, mungkin bukan dari sudut istinja, bukan dari segi sudut istinja, tapi dari sudut kemaluan tadi. Maksud dubur tadi, maksudnya tadi kadang-kadang kita tahu kan hubungan suami isteri dan sebagainya. Kadang-kadang melalui dua benda tu lah. Bila ada hubungan tu tadi, atau yang keempat tu tadi, bahagian keempat. Keempat tadi, jima atau bersetubuh. Jima atau bersetubuh. Yang jima bersetubuh maksudnya laki hubungan suami isteri. Kadang-kadang kubur dari dubur pun kadang-kadang bukan sekadar benda yang asing kan, benda yang bukan suami yang tentu tadi nak just macam dimasukkan ataupun kita anggap lah itu kadang-kadang berlaku kan suami isteri. Jadi subhanallah kalau ada berlaku batal je puasa atau disebutkan batal lah kalau menyebabkan merangsang syahwat dan sebagainya, maka batal puasa orang yang tadi. Kemudian yang ketiga tadi, memuntah makanan sengaja. Kalau kita tadi dah dengan sengaja, kalau si sengaja si batal. Kita termuntah kan, termuntah keluar makanan sahur tadi kan, sahur tadi terkeluar makanan, sebenarnya si batal. Tapi kalau kita sengaja korek mulut tu muntah, maka batal puasa. Itu yang ketiga. Keempat, lebih kurang macam nombor 2 tadilah. Kalau berjima, bersetubuh dan sebagainya, masuk antara kumpulan dubur tadi. Sepatutnya dubur setelah istilah dalam Islam kita haram jima dalam dubur. Jadi subhanallah, kita dewasa situ harap semua maklum benda tu dalam kita umat Islam. Benda yang baguslah. Tapi kalau orang kafir, subhanallah, apa-apa pun boleh. Na'udzubillah. Jadi kalau sebelum tu berlaku, jangan berlaku lepas tu. Okay. Kemudian kelima, mengeluarkan mani dengan sengaja atau khas untuk lelaki lah. Khas untuk lelaki-lelaki, kalau kita tadi keluarkan, sengaja keluarkan. Maka syahwat merujuk kepada syahwat juga, rasa nafsu tadi, nafsu untuk yang tadi nak mengeluarkan mani dengan sengaja, maka batal juga. Okay. Kemudian 6 dan 7 untuk perempuan, tadi untuk lelaki, untuk perempuan, keluar haid, keluar nifas. Walaupun tadi memang diminta, Allah yang takdirkan keluar, maka batal puasanya, kena ganti sebelum tahun sebelumnya. Sebelum tahun sikit lagi. Tahun sikit lagi, sebelum Ramadan sikit lagi, perlu diganti. Kalau ganti dalam tahun yang sama, bayar fidyah. Di haid dengan nifas,
Haid tadi merujuk yang datang bulan, nifas tu merujuk kepada yang beranak tadi siapa yang beranak. Okey. Jadi keluar dah. Balik ke perkara 5. Okey, silakan. Apa soalan ni? Macam ni kalau air mazi. Mazi sik lah. Mazi. So, nyamunnya keluar sik sengaja. Air mazi tu kadang-kadang keluar sik sengaja kan? Sik sengaja, sik batal. Tak dengan sengaja. Kalau mani keluar sik sengaja pun, contohnya tertidur kan. Tertidur waktu siang. Wet dream. Siang tu, yalah. Wet dream contohnya. Wet dream lah. Sik sengaja kan. Sik sengaja. Sik sengaja tadi kan. Sik sengaja. Kalau wet dream sik sengaja, maka mandi wajib lah sebelum sembahyang seterusnya. Mandi wajib seterusnya, tapi puasanya sik batal. Puasa sik batal. Sik batal lah. Boleh? Okay. InsyaAllah kami akan, kita double check lah. Kami daripada segi tu tadi, sebab istilah sengaja. Maksudnya sik sengaja, sik batal. Bila disebut tutup sengaja. Muntah sik sengaja, sik batal. Sama konsep lah. Muntah sik sengaja, sik batal. Muntah sengaja, batal. Keluar mani sik sengaja, sik batal. Keluar mani sengaja, batal. Keywordnya sengaja. Yes, keywordnya sengaja. Kita perlu faham kat siap. Okey. Ke-8, atau kita kasih minta, kita gila sekejap, sawan ke apa kan, ada orang sakit sawan dan sebagainya, batal puasa. Sebabnya bagi kena batal apa semua, Allah lebih tahu lah, Allah lebih tahu kan. Kalau kita dah waras, sepatutnya boleh sambung. Tapi kalau ikut kan mungkin bila dah gila macam tu, perlu makan lah, perlu makan. Jadi jangan dipaksa. Kalau dah kita pengsan, kita tadi dah, kita perlu jangan soalkan lagi, ganti je pada bulan lain-lain lah sebelum puasa akan datang. Jadi yang ke-9, atau kita sebutkan semalam, murtad. Kalau murtad, dari segi perkataan, dari segi perbuatan, dari segi keyakinan, terus batal puasanya. Sebab puasa tu hanya untuk orang Islam. Bila yang tadi termurtad, yang murtad dari segi perbuatannya, perkataannya, menyebut benda yang sepatutnya sebut. Ada Tuhan selain Allah, ada contohnya yang mengangkat orang lain sebagai Nabi pun, sebenarnya dia pun dari segi akidah je, Jadi, itu pun membatalkan Islam seseorang. Jadi, perkara membatalkan Islam, kita pernah cerita sebelum tu, insyaAllah boleh kaji balik apa yang tu, kalau kita sengaja tu siang. Apa-apa perbuatan kita mensyirikkan Allah, kita yakin dengan benda-benda yang dapat memberi kuasa, yang dapat menghalau sial dan sebagainya, ataupun benda-benda yang boleh membatalkan keimanan kita, nak jaga-jaga syirik, subhanallah. Dan ke-10, pengsan sepanjang hari. Kalau pengsan sepanjang hari ketika berpuasa, maka sekira puasanya. Kita kalau pengsan sekejap, tadi kami sebut tadi batal lah. Kalau pengsan, insyaAllah untuk pengsan tu tadi, yang sebut situ sepanjang hari ketika berpuasa. Sebab kalau pengsan mesti ada sebab kan. Ada sebab kita pengsan. Sama ada si cukup air ke, pengsan sebab sakit ke, jadi ada faktor-faktor Jadi insyaAllah untuk pengsan sepanjang hari tu pun kami si Bapak Arif, tapi di situ disebutkan kalau sepanjang hari confirm batal. Kalau pengsan sekejap, kalau kita langgar balik. Ada betul ke si pengsan sekejap, si batal puasa. Tapi di situ disebutkan gila, kalau gila tu termasuk sawan lah. Sawan sakit lah. Kawan sakitnya pun kalau pun hilang akal lah. Kita hilang akal lah sekejap. Okay, insyaAllah. Ada soalan setakat batal puasa tu? InsyaAllah untuk batal puasa, perkara membatalkan puasa, ada orang tanya kan, korek telinga, batal sik puasa, masukkan dalam rongga kan, rongga telinga. Rongga batal, korek hidung, batal sik puasa. Tapi kalau dah gatal, kalau memang dah gatal lah, kalau dah memang sik selesa, ni kan kita nak biarkan kan. Jadi kerana Allah ada perbezaan pandangan kesia. Ada yang strict, madah sik boleh. Ada yang membolehkan. Tapi bukan dengan sengaja. Bukan dengan sengaja, tetapi memang untuk supaya selesa tadilah. Macam ni, macam contohnya ada semut masuk telinga dan sebagainya. Kita mau keluarkan semutnya. Atau ada benda lah masuk dalam telinga dan kita nak keluarkan. Kita boleh ambil cotton bud untuk bersihkan supaya kita selesa tadi kan. Mau tahan sampai buka puasa baru nak keluarkan. Punya jadi mudarat kan bahaya lagi. Binatang yang tadi kan dikeluarkan kan jadi mudarat atau masuk dalam hidung dan sebagainya, kita keluarkan. Jadi kerana Allah, kita boleh juga terlalu perlu belajar balik. Mungkin ada keadaan-keadaan yang membolehkan kita
masih boleh bersihkan telinga atau hidung tadi yang natal tadi dan sebagainya. Daripada kita menahan sampai ke petang. Pernah berlaku ke kami kita tadi ambil bulan-bulan kan, tapi kami pernah baca Ustaz Azaidu sejak Madah, selagi mana bukan sengaja kita tadi just untuk supaya si sakit atau selesa tadi kan, kita bersihkan. Tapi bukan semata-mata suka-suka. Kami harap aku dah korek ini nasib kena nasib pilih waktu malam kan, waktu malam yang kita nasib puasa kita boleh bersihkan telinga atau bersihkan hidung dan sebagainya lah. Jadi Nuk Berdatuk ada pilihan ketika bukan berpuasa, ketika berpuasa. Jadi Nuk Berdatuk kelak sama-sama kita cek balik untuk pengsan sepanjang hari tu tadi kami semua pasti dengan nombor 2 tadi istinja tadi insyaAllah kita sama-sama cek balik insyaAllah. Jadi yang terakhir ada adab berpuasa. Subhanallah. Belum terakhir. Belum terakhir, minta maaf. Okey, adab berpuasa. Kita pergi cepat Pertama sekali bersahur. Sahur tu bukan satu yang wajib Jadi siapa yang sip sahur terus paksa puasa sebab dah bangun lewat dan sebagainya kan, masih boleh teruskan puasa. Sahur tu maksudnya pagi kita makan sedikit. Kalau sunnah Nabi cukup dengan kurma dan segelas air lah, atau segelas susu, atau Nabi suka air kurma juga. Air kurma yang dia rendam sepanjang semalaman. Nabi pun suka minum air kurma selain ada susu lah. Untuk antara dua air kesukaan Nabi. Air manis lah maksudnya tadi Jadi bersahur, kedua melihat lewatkan sahur. Pertama tadi bersahur, sikit-sikit melewatkan sahur. Ada jenis orang sebelum tidurnya sahur. Sebelum tidurnya sahurnya sibuk bangun awal kan. Sebelum tidurnya sahur, kelak subuh kelaknya bangun gerik. Tapi yang kita risau je tadi, yang sahur awal, saya bangun pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Nang sip subuh lah. Itu yang kita sedih lah. Sepatutnya sip berlaku macam tu lah. Yang sebaiknya ada bersahur, kita lewatkan 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh. Paling lewat paling bagus lah. Paling lewat. Ketiga, sewaktu kita siang, kita tengah berpuasa, jangan mencarut. Jangan berbulak berkata-kata palsu lah. Atau jangan memfitnah, jangan mengumpat. Menggunakan kata-kata keji. Itu dikategorikan sebagai kata-kata keji. Belajar untuk jaga mulut di waktu puasa atau ada puasa. Bukan satu yang wajib, tapi bila mana kita tadi pola yang mengurangkan pahala puasa kita. Kita mula dosa dalam kita berpuasa, makanya mengurangkan pahala puasa kita. Salam. Okay. Keempat, memelihara anggota tubuh badan seperti mata, telinga daripada melihat dan mendengar perkara yang dilarang oleh syarak. Jadi subhanallah, kita jaga tubuh badan kita, panca indera kita, mata, telinga, badan, tangan kita pun jangan menyakiti orang lain kan, kaki kita pun jangan pergi ke tempat-tempat yang sepatutnya kan. Jadi dilarang, apa yang dilarang oleh syarak, yang dilarang oleh Islam, kita jaga tubuh badan kita dalam bulan tengah kita berpuasa. Kelima, banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran, banyak bertadarus. Tadarus maksudnya tadi baca Quran ramai-ramai. Banyakkan qiyamulail maksudnya bangun malam. Kita bangun malam, berjaga malam, dan banyakkan amalan lah. Waktu berjaga malam jadi kita solat, tahajud, kita boleh baca Quran juga, kita boleh berzikir, sama ada bertahmid, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah kan. Banyak-banyakkan istighfar, astaghfirullah kan. Dan selain daripada dianjurkan iktikaf pada 10 malam terakhir. Ini subhanallah, masjid subhanallah kalau pada bulan Ramadan, siapa yang pernah iktikaf di masjid, qiyamulail di masjid, bolehlah hadir ke masjid. Siap orang berkami-kami Jadi tapi cuma kita tahu masalah COVID lah. Siapa yang berani tanggung risiko untuk berada di masjid. Tapi insyaAllah kalau ada SOP-nya, sentiasa pakai mask kan, jangan buka mask di masjid dan sebagainya, insyaAllah boleh berada di masjid pada 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian keenam, berdoa ketika berbuka. Kita mintalah apa yang dapat mintaan.
Allahumma sunna wa bika amana wa rizkika aftarna faghfir lana zunubana birahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta Allah berkati rezeki yang diberikan. Allahumma sunna wa bika amana wa rizkika aftarna faghfir lana zunubi birahmatika ya arhamar. InsyaAllah. Maksudnya kita kita minta dengan Allah, berdoa lah. Berdoa apa-apa aja sebenarnya. Sebenarnya waktu maghrib ya tadi, waktu kita nak berbuka ya tadi, dia antara masa-masa yang baiklah untuk berdoa. Jadi berdoa ketika berbuka. Kemudian ketujuh, jangan melambat-lambatkan berbuka. Maksudnya tadi sengaja, aku ada hal apa semua, lagi dapat hal apa. Jadi segi adabnya, bila masuk je waktu, walaupun dengan seteguk air je, minumlah seteguk air, segerakan berbuka. Ada pahalanya. Ya, ada pahala. Bila kita sebut ada adab tu, bila mana kita melakukannya, insya-Allah ada pahala. Ada pahala sebab Nabi buat benda yang sama, menyegerakan berbuka, Nabi juga berdoa, Nabi juga banyak bersedekah, tadarus dan sebagainya kan. Kemudian ke-8, berbuka puasa dengan apa yang didapati atau apa yang ada. Jadi subhanallah. Maksudnya sih berlebih-lebihan. Kita nanggah dalam bulan puasa, subhanallah, bila ada bazar Ramadan, mewah buka puasa. Jadi sepatutnya kalau dari segi adabnya, berbuka puasa dengan apa yang ada aja. Macam biasa kita makan nasi ke, kita masak dan sebagainya. Ya, sepatutnya macam ya lah. Cuma kalau dah biasa je, kita selalunya order out nak. Order SCR ke, order burger ke apa kan. Atau makan malam, just makan ringan je. Jadi teruskan dengan apa yang mudah didapati atau apa yang ada tadi. Jadi ke-9, atau adab juga, menyediakan makanan berbuka untuk orang lain. Subhanallah. Jadi dalam bulan puasa tu, bila mana kita sediakan makanan untuk orang lain, Nabi kata, kita sediakan makanan, ya, kita sedekah makanan untuk orang lain. Buka puasa walaupun hanya apa? Sebotol air. Sebotol air. Bila kita sediakan makanan untuk orang berbuka, insya-Allah Allah akan ganjarkan pahala puasa orang ya. Orang yang makan makanan kita berbuka tadi, ini akan beri kepada kita je pahala puasa orang yang tadi tanpa menggunakan pahala orang ya pun. Orang yang berpuasa pun akan dapat pahala. Pahala orang yang pun kita yang beri tadi pun akan dapat pahala. Atau selalu kita dengar kan. Jadi antara ada berpuasa sebaiknya jadi kita sediakan makanan orang lain. Si mampu untuk sedekah. Ya tadi kita jadi pembantu pun insya-Allah Allah disebut situ menyediakan makanan. Maksudnya jadi kita membantu kan. Cuma tu kita tolong kat masjid edarkan ke apakah edar bubur lambuk dan sebagainya. Subhanallah selalu ya lah. Bila mana kita membantu orang untuk berbuka puasa, insya-Allah ada share pahalanya insya-Allah. Jadi untuk kita nanggah dekat Mekah dengan Madinah, dekat Arab Saudi, orang berlumba-lumba untuk tolong disediakan juadah. Memang si payahlah cari makanan. Pergi ke Masjidil Haram atau pergi Masjid Nabawi, memang makanan tersedia. Sebab ialah bagi siapa-siapa yang belum ada azam untuk pergi haji, perlu ada azam untuk pergi di sini. Kita nanggah Islam. Islam di dalam bulan puasa tadi kita tengok orang betapa pemurahnya orang, semua rezeki Allah sediakan. Jadi tadi disebutkan situ lagi, adab yang ke-10, jika berjunub maka mandi wajib sebelum fajar. Tadi fajar maksudnya sebelum subuh tadi. Mesti dah mandi. Bukan bermaksud sepanjang bulan Ramadan tadi saya dah berhubungan suami isteri kan, sebelah malam jadi masih dibolehkan. Tapi kalau boleh dari segi adabnya mesti mandi wajib, bukan mesti ya. Diajar adabnya jadi kita mandi wajib sebelum subuh supaya kita dapat sembahyang subuh. Atau yang sepatutnya. Bukannya, tapi dalam kes ada orang kadang-kadang, aku tadi lupa mandi wajib, lalu si puasa. Mandi dalam keadaan hal besar, puasa kita masih dikira. Cuma kita berdosa lah tadi, tinggalkan subuh. Tinggalkan subuh. Maksudnya tadi pagi tadi bila kita sedar, kita masih dalam keadaan junub, mandi wajib. Supaya kita dapat sembahyang zuhur kelak. Jadi kalau di situ dalam keadaan hadas besar tidak membatalkan puasa. Dalam 10 perkara tadi, kalau kita masih dalam keadaan besar belum membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa 10 perkara yang di atas, tapi bukan dalam keadaan hadas besar. Ada soalan ya?
Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Kami mau tanya, Silakan. kami ada dengar juga orang pada melupa berniat puasa ya, jadi sah puasa. Betul ke Ustaz? Ya, tadi dekat atas tadi. Dekat atas tadi berniat setiap malam. Syarat sah puasa, berniat setiap malam. Cuma kami nak comeback dengan kita, kalau kita ada niat, kita ada niat pada awal bulan Ramadan untuk puasa sebulan. Kita puasa sebulan Ramadan tu aku akan puasa. Aku akan puasa untuk sebulan Ramadan tu. Ada pandangan yang menyebutkan bahawa niat yang awal bulan tadi terpakailah. Tapi sebaiknya kita memperbaharui niat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam aku niat puasa balik. Esok aku akan puasa Ramadan. Esok puasa bulan Ramadan. Jadi kena perbaharui setiap malamnya. Setiap malamnya diperbaharui. Kalau boleh paling kurang pada satu Ramadannya. Malam esok puasa kan. Malam esok puasa. Malam kita niat untuk sebulan untuk puasa. Okay. Jadi macam kita pada tadi, kalau ikut kat situ, memang betul lah. Sepatutnya kita pasang niat jadi setiap malam. Tapi niat tadi bukan bermaksud lafaz ya. Bukan bermaksud lafaz. Bukan maksud lafaz ya tadi. Niat dalam hati. Niat dalam hati kita. Esok aku nak puasa. Esok aku nak puasa kerana Allah. Aku nak buat niat tadi. Bukannya esok pagi tadi. Aku fikir pun dah kita nak puasa. Yang macam memang sah puasanya. Baru pagi siangnya tadi. Lain. Tapi puasa sunat berbeza. Puasa sunat berbeza. Kalau puasa bulan Ramadan, wajib bagi kita untuk niat pada malamnya. Esok pada malamnya. Jadi, kita dah niat untuk sebulan atau niat esok hari tadilah. Untuk esok hari, kena pasang niat. Jadi, bagi siapa-siapa, contohnya satu Ramadan. Especially satu Ramadan. Mesti sedar, esok puasa kah? Baru pagi, hari tu puasa kah? Baru sedar pagi tu puasa lah. Jadi, malam tadi memang si pasang niat. Pasang niat. Maksudnya, pagi tadi memang hari tadi sah puasanya. Yang ada niat untuk puasa hari sebelumnya. Atau selalu yang berlaku satu Ramadan lah. Seandainya 2 Ramadan, orang dah puasa hari pertamanya dah sedar kan. Esok memangnya akan niat untuk puasa. Jadi insyaAllah dikira. Jadi jangan miss lah. Tapi salah juga untuk kita, untuk niat awal-awal. Kini untuk kita kan, masih sedar tu kan. Memang akan niat pada 4 April. 3 April, sorry. 3 April. Bulan April tu kita akan start puasa. Maksudnya tadi 2 April petang maghrib tadi kita dah start maghrib tadi kita dah start tarawih. Tarawih malam pertama kita akan niat sebulan puasa. Sebulan puasa. Okay. Jadi soalan kita tadi betul, kita ada memang ada disebutkan kalau untuk niat setiap malam yang sebaik-baiknya diperbaharui lah kita niatkan tadi Okey. Boleh ya? InsyaAllah boleh ya. Macam mana dengan niat ganti puasa dengan niat puasa sunat, ganti dengan puasa sunat ni boleh ditambahkan sekali kan niat ya Ustaz? Niat sama. Niat gantilah. Macam niat bulan puasa kan, nama itu sama gadit ada fardi sehari Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Ya, kita sebutkan niat pada bulan Ramadan. Kalau niat ganti, kalau kita ganti maksudnya cukuplah kita niat dalam hati aku niat ganti puasa Ramadan yang aku tinggal tadi kerana Allah Ta'ala. Cukup niat macam ni aja. Niat sunat. Puasa sunat. Boleh bukan puasa sunat. puasa sunat niat ganti jangan disekali niat yang puasa wajib jangan disekalikan puasa sunat. Tapi kalau puasa sunat dengan puasa sunat tak ada masalah. Soalan pasal puasa kan, kedua kita cerita pasal puasa. Okay, soalannya baik. Kami pun pernah soal benda yang sama. Kalau contohnya puasa Ramadan, puasa wajib kan, atau puasa nazar. Kita boleh sekalikan aku niat puasa nazar atau puasa ganti Ramadan dengan puasa sunat hari Isnin atau Khamis. Kerana Allah Ta'ala. Kalau niat sekali macam tu, boleh. Tapi kalau puasa sunat dengan puasa sunat, tak ada masalah. Contohnya, aku niat puasa Isnin dengan puasa 6 bulan Syawal. Ada puasa sunat 6 hari. InsyaAllah pasal kita akan dengar. Ada puasa-puasa 6. Yang dibolehkan. Atau contohnya, puasa hari Khamis dengan puasa tengah bulan. Puasa bid. Puasa bid 13, 14, 15. Pada tengah bulannya tadi, kita puasa. Yang pun boleh disekalikan. Khamis dengan dia tadi. Maksudnya wajib dengan sunat, boleh campur. Tapi sunat dengan sunat, tak ada masalah. Tapi itu pun ada perbezaan pandangan juga lah. Ada yang mana boleh. Ada yang boleh. Tapi kami cenderung kepada bila wajib tadi kita kena jelaskan lah.
atau memang wajib ke atas kita, kita kena gantikan. Jadi, tapi insyaAllah, walaupun kita niat wajib tadi, kita buat pada hari Isnin, kita buat hari Khamis, secara tidak langsung. Allah yang maha pemurah, insyaAllah niat kita tadi pun, walaupun niat kita sunnah, ikut sunnah Isnin Khamis, tapi yang wajib tadi jadi keutamaan. Wajib jadi keutamaan. InsyaAllah, semua bergantung dengan niat, insyaAllah. Tapi selagi mana, ya penting kita belajar mana yang dibolehkan, mana yang dibolehkan. Wallahualam. Okay, kami pun bukan yang arif, kita boleh rujuk lagi. Andai kata ada dalil yang membenarkan puasa sunat disekalikan dengan puasa wajib. Tapi bila sebut ganti puasa Ramadan tu wajib kat atas kita pada bulan Ramadan 30 hari, 29 hari, 30 hari pada bulan Ramadan memang wajib kat atas kita. Berapa hari kita tinggal, berapa hari lah kita kena ganti. Kalau kita ingat berapa hari kita tinggal, biar lebih. Contoh kita ingat mungkin seminggu kot. Mungkin seminggu. Kalau aku lebih seminggu, buatlah 10 hari. Kalau si buat 2 minggu. Kalau si yakin kan. Jadi sama jawab bayar fidyah. Si tahu macam mana nak kira 5 hari kan, 6 hari, 7 hari. Maksudnya bayar lebih. Dia lebih. Dia disebutkan dalam dalil yang kita cerita semalam. Kalau siapa yang nak bayar lebih, dia lebih baik. Dia lebih baik. Siapa yang nak bayar lebih untuk fidyah tadi. Sebab untuk beri makan orang miskin juga. Yang denda tadi lah. Subhanallah. Okay. Jadi yang 10 tadi, adab ke-10, jika berjunub, mandi wajib sebelum subuh. Okay. Ke-11, memperelokkan akhlak kerana puasa ada perisai daripada akhlak yang buruk. Jadi subhanallah, bila sebut memperelokkan akhlak, bagi siapa yang merokok, berhenti merokok. Siapa yang sebelum tak jaga aurat, belajar untuk jaga aurat. Memperelokkan akhlak kan. Siapa yang mulutnya celupar, belajar untuk jaga mulutnya. Jadi subhanallah, jadi dalam bulan tu lah kita boleh, bila syaitan dikunci, kita gunakan peluangnya untuk perelokkan akhlak kita. Akhlak tu maksudnya kita yang pernah, belum tahu si pernah tegur jiran. Bulan tu lah kita cuba tegur jiran kita kan. Jadi subhanallah, kita usahakan untuk perelokkan akhlak. Benda yang kita pernah kita rasa pernah disebut, Nabi pernah sebutkan, pernah tu kan, si pernah sedekah subuh, apalah sedekah subuh. Masukkan 5% dalam tabur, ada 5% emas kan, ada orang coba kumpul 5% emas, subhanallah. Jadi ya usaha masing-masing, yang suka dalam masa yang sama, yang suka benda ya, yang kumpul nangga wang emas kan, kumpul sebagai tabung dalam masa yang sama, yang banyakkan sedekah jadi subhanallah. Jadi ke-12 bayar zakat fitrah dalam waktu yang ditetapkan. Okay. Bila bayar satu zakat fitrah, paling lewat pagi raya sebelum semayang raya. Tapi jangan tok saranan kami saranan kami. Kita di Malaysia tu jangan tunggu paling memang disebutkan paling baik adalah sebelum semayang hari raya. Tapi masalah kita amil kita semua beraya dah. Bila amil semua beraya, saya dah buka kaunter. Kita nak bayar zakat lah si terbayar. Pernah terjadi kat kami. Waktu kami awal-awal kerja dulu. Ingat tadi nak ikut sunnah kan. Bayar pagi-pagi. Rupa-rupanya saya dah orang ambil nak collect zakat fitrah pada pagi raya. Jadi terlepas terus. Zakat fitrah sepanjang bulan Ramadan. Bermula pada 1 Ramadan. Boleh bayar sampai paling lewat pada pagi hari raya tadi. Sebelum orang baca khutbah raya, semayang raya. Dia paling last untuk bayar zakat fitrah. Jadi dari segi adabnya, bayarlah dalam tempoh yang ditetapkan. Subhanallah. Okay. Right. So, ke-11 3.11, insyaAllah kita belajar siapa yang boleh haram untuk berpuasa. Pertama, orang sakit dan sulit berpuasa. Jadi siapa yang ada kesulitan, yang akan datang mudarat. Kalau yang berpuasa, yang akan datang mudarat. Jadi jatuh kepadanya haram untuk berpuasa. Tapi macam ni, kalau dah jadi macam tu, kena bayar fidyah. Dan bilanya sehat, yang mampu, yang mesti ganti. Tapi kalau contohnya sampainya bukan meninggal sampainya meninggal, si diperbolehkan untuk puasa, maka cukup untuknya bayar fidyah ajalah. Yang warisnya tadi pun cukup untuk tolong bayar dengan harta yang ditinggalkan, selesaikan nak bayar fidyah contoh. Untuk yang kadang-kadang kebanyakan waris terlepas pandang mungkin ada si terlepas puasa,
terlepas hutang ke apa dan sebagainya, kita selesaikan dulu. Jadi subhanallah, sebagai waris, sebagai orang yang tinggal, sebaiknya kita, atau just kami nak ingatkan diri juga, jangan kita lupa, kalau kita tahu berapa banyak puasa yang pernah ditinggalkan oleh ayah atau mak kita atau siapa adik-beradik kita yang lebih dahulu daripada kita, maka kita boleh bayar je lah. Bayar berapa yang mampu. Bukan banyak, bukan besar pun kan. Saya pernah bayar nenek kami yang sebulan fidyah RM75 tak? Si salah kami lah. RM75. RM75 tak? Ini bukannya besar kan. Jadi bolehlah bayar. Sebulan kah, 2 bulan kah, wallahualam. Bayarlah ikut kemampuan masing-masing. Just supaya orang yang mewaris kita tadi atau saudara kita tadi si diazab kerana si bayar fidyah tadi, yang wajib ke atas. Sedangkan Allah telah perintahkan kan, siapa yang tertinggal puasa, siapa yang ada hutang tadi perlu selesaikan hutang tadi. Hutang dengan manusia perlu selesaikan. Subhanallah. So kadang-kadang kami kenal kan ada orang hutang sampai beribu-ribu je, beribu-ribu dengan kita. Si bayar. Assalamualaikum Ustaz. Belajar. Kita ya, silakan tanya. Ada soalan luar kotak lah. Dia tanya. Tanya. Siapa tu tanya? Nurul Natisha. Natisha, okey. Apa soalan kita, Natisha? Pagi raya ya untuk solat boleh sih perempuan ke masjid? Boleh. Jangan uzur je. Kalau uzur pun dianjurkan juga, tapi jangan berada dalam masjid. Tapi sama-sama dengan khutbah. Okey. Dalam ya, jangan salah Ustaz. Alhamdulillah. Okay. Jadi sebenarnya pada pagi raya Idul Fitri dengan Idul Adha, 2 Idul pagi raya, kita dianjurkan untuk masa keluarga, untuk semua pergi ke masjid. Tapi dalam keadaan wabak macam tu, kami sarankanlah kalau anak-anak kita yang belum ada vaksin atau orang tua kita yang belum ada vaksin, takut ialah kena jaga, kena ada anjuran yang lebih besar bila ada mana wabak macam kita ni tu, belum ada ubat, belum ada pendinding kepada virus tadi yang masih berleluasa. Jadi masih kita kena jaga kita kan. Yang lebih utama. Tapi bila contohnya saya ada apa-apa kuzuran, saya ada wabak, saya ada apa-apa yang melanda, maka dianjurkan untuk semua kita bawa keluarga kita semua pada pagi raya, semua kacak-kacak pakai baju baru kalau mampulah. Semestinya mesti baju baru, tapi kita dianjurkan, disunatkan untuk berpakaian baru pada hari raya, pergi ke masjid. Bukan berlebihan nak tunjuk glamour dan sebagainya, bukannya red carpet dan sebagainya, tapi kita baju kacak tadi dalam nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita sepatutnya niat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama dengan kutubah hari raya, dan disialah kita ambil berkat ilmu daripada dia. Kita bermaaf-maafan, kita disiap belajar untuk menyambung semula silaturahim kan, benda-benda tu yang kita anjurkan pada pagi raya ni. Subhanallah. Tapi bukan sebaliknya, kita tengok nangga kan, kita nangga akhirnya oleh kerana nak menunggu orang datang rumah dan sebagainya, ke masjid tadi ada si pergi. Jadi sebenarnya untuk pagi raya dianjurkan, lelaki ke perempuan ke, kanak-kanak ke, semua dianjurkan untuk pergi ke masjid. Jadi subhanallah, ya antara 2 hari besar, 2 hari kebesaran Islam, Idul Adha dengan Idul Fitri. Kita bukan meraihkan hari jadi Allah. Allah sudah hari jadi Allah yang menjadikan. Allah sudah hari jadi. Jadi kita sudah menyambut hari Tuhan. Sudah hari Tuhan. Sudah istilah hari Nabi juga. Hari Nabi Maulidur Rasul, walaupun dikatakan 12 Rabiul Awal, setiap tahun adalah hari lahir Nabi, ada perbezaan pandangan. Sebab Nabi yang sepakat, Nabi lahir pada tahun Gajah. Tapi kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal dipilih sebagai ada hadis lah. Ada hadis yang menyebutkan Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, tapi ada pendapat lain juga. Pendapat lainnya Nabi. Untuk kita di Malaysia, kita pilih hari kebesaran Nabi untuk Maulidur Rasul tadi. Sebab apa? Bila di akhir zaman tu orang si kenal Nabi. Kebanyakan kita si kenal pun Nabi. Nabi ada berapa, siapa mak bapak Nabi? Siapa ibu sesuai Nabi? Siapa bapa saudara Nabi? Siapa bapak datuk Nabi?
siapa isteri Nabi? Isteri-isteri Nabi. Bukan isteri pertama dan isteri-isteri yang kemudian, yang datang kemudian lepas meninggal isteri pertama Nabi kan. Jadi um, dan bagaimana perjalanan hidup Nabi. Jadi kita asyik kenal Nabi. Diwujudkan satu bulan, itu bulan Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi, sebagai hari Maulidul Rasul. Kalau kita di situ, kita berarak, kita berselawat. Sepatutnya berselawat tu setiap minggu, setiap hari Jumaat, setiap hari kalau boleh. Setiap hari kita jangan lupa untuk berselawat. Terutama dalam sembahyang kita, yang mana kita memang ada berselawat dalam sembahyang kita. Dalam bacaan tahiyat. Tahiyat kita kalau kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita berselawat kepada Allah, berselawat ke atas Nabi. Jadi subhanallah, kita pun kena sebutkan juga. Kita berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ya selawat Ibrahim. Kita kena banyakkan selawat lah. Selawat Ibrahim yang panjang. InsyaAllah. Jadi disebutkan situ, siapa yang kita kembali pada yang tidak boleh puasa, orang yang sakit dan sudi berpuasa, haram. Orang yang bermusafir. Sebenarnya orang yang bermusafir pun, musafir itu maksudnya perjalanan yang teruk, yang panjang, contohnya di padang pasir kan. Memang untuk tadi, kalau itu tidak boleh berpuasa. Kita akan ambil cek. Dalam zaman kini tu, bermusafir juga kita kan, lebih 90 marah atau 90 km. Kalau pergi Bengkulu, dah kira musafir lah. Kalau pergi Kuching, confirm lah musafir. Sebab memang dari segi jarak perjalanan untuk musafir tadi, memang jauh kan. Jadi macam ni. Kalau sebelum-sebelum tu, kalau nak pergi jauh kan, mengambil masa beberapa hari dan tu kan. Jadi dalam keadaan perjalanan tadi, tidak boleh berpuasa kalau ikutkan. Yang ketiga, orang yang terlalu tua atau pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Kalau terlalu tua dan pesakit untuk sembuh pun tidak digalakkan. Kalau dah macam-macam sakit dan semuanya, tidak digalakkan. Boleh jangan puasa. Sama juga untuk orang yang hamil. Hamil kalau puasa, macam isteri hamil, dapat gaya memang sebulan tu lah doakan lah. Kalau dapat puasa, dapat bertahan itu tadi, sebab itu masih ada pendarahan sebenarnya. Berehat di rumah, tapi dah beransur, insyaAllah beransur hilang lah. Jadi beransur hilang, makin sikit lah. Dan dapat bertahan sampai kalau ikut expectation, bulan 5 lah. Bulan 5 tu kira waktu raya lah. Waktu raya lah, subhanallah. Jadi kalau hamil, memang bahaya untuk yang hamil tu berpuasa. Jadi bilanya terlalu lapar, start punya keras dan sebagainya kan. Jadi subhanallah. Jadi bagi ibu-ibu mungkin lebih faham lah, kita yang laki-laki tu hanya dapat membayangkan. Jadi bagi wanita yang hamil, tidak boleh berpuasa. Jadi kena bayar fidyah lah, ganti pada bulan-bulan lain. Bulan-bulan lain untuk puasa tadi. Dan sama je, kalau menyusukan anak pun kena ya juga. Kalau bila menyusukan anak tadi yang akan menyebabkan kurang susu kan, kalau minum dan sebagainya, maka tidak boleh puasa juga lah. Jadi itu 4 golongan yang diberikan rukhsah, si boleh berpuasa, si boleh berpuasa, dan perlu ganti pula. Melainkan tadi yang tiada harapan, atau yang kumpulan ketiga aja, kalau ni dah terlalu tua atau jadi pesakit yang tiada harapan untuk sembuh, banyak penyakit perlu makan ubat dan sebagainya, maka ni just wajib untuk bayar fidyah. Melainkan yang tadi dah hilang akal. Kalau dah hilang akal, dah hilang untuk tadi kewarasan, dia dah wajib berpuasa. Tapi selagi mananya masih waras, yang masih dapat berfikir, yang masih berakal, yang masih ada harta untuk bayar fidyah, maksudnya tadi perlulahnya bayar fidyah ya tadi ya. Alright, jadi yang terakhir, kedua terakhir ada puasa-puasa sunat. Jadi kami pergi secara ringkas lah. Kalau kami nak explain sikit-sikit, mungkin panjang lah kita nak tahu. Pertama sekali, hari Arafah. Hari Arafah tu hari yang dikatakan hari pertemuan Adam dan Hawa kan. Hari pertemuan Adam dan Hawa. Hari itu jatuh pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Betul lah, 10 Zulhijjah. Waktu sebelum haji kan. Jadi
diharamkan untuk 10 ke 9 lah. Kami pun jadi confused. 10 puasa pada 8 Zulhijjah. Okay, sorry. Yang haram tadi adalah bagi orang yang menunaikan haji. Astagfirullah. Okay, kami confused dengan orang yang menunaikan haji. Okay. Untuk orang yang menunaikan haji, disunatkan baginya untuk puasa pada hari Arafah tu. Hari Arafah yang tengah sidaknya tunaikan haji ya. Kalau kita di situ tengah sembelih korban, kita akan start mula sembelih korban 11, 12 dan 13. Untuk tadi pada hari Arafah disunatkan. Kelak boleh cari tentang hari Arafah. Boleh kita disunatkan untuk puasa. Kelak dalam bulan Zulhijjah je lah. Kemudian hari Ashura. Hari Ashura perlu disusuri dengan hari Taswa. Untuk 2 hari ya. Boleh kita puasa pada hari Ashura saja. Kalau kita nak buat puasa Ashura tu, kita kena buat hari Taswa je. Sebab sidak Yahudi pun puasa pada 10 Muharram saja. 10 Muharram tu sidaknya pun puasa je. Jadi ada berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Jadi 9 dan 10. Kalau boleh 9 dan 10. Kita puasa untuk membezakan orang Islam dengan orang Yahudi. Kita puasa je pada hari Taswa 9 dan 10. Jadi untuk puasa-puasa sunat. Tadi kita cerita puasa Ramadan. Kita cerita pasal puasa Ramadan. Subhanallah, puasa Ramadan. Maksudnya puasa pada hari sebelumnya tadi. Subhanallah. Kami rasa betul lah. Ada syarat sah tadi ya. Kalau kita niat pada hari sebelumnya. Tapi kita tadi sebut puasa Ramadan. Saya dah sebut puasa Ramadan. Itu syarat sah puasa Ramadan. Saya dah juga. Sorry kami patah balik. Sebab kami baru teringat tentang syarat puasa. Tapi tadi syarat sah puasa mesti berniat setiap malam. Maksudnya tadi tapi kami pernah baca juga untuk puasa sunat, contohnya Isnin Khamis. Walaupun kita pada asal malam sebelumnya tadi saya ada niat untuk Isnin Khamis, tapi kita tadi contohlah kita asyik makan lagi. Dan kita nak alang-alang kita puasa je lah hari Isnin. Maksudnya jadi diperbolehkan untuk puasa Isnin Khamis. Tapi kami pastikan untuk puasa wajib memang boleh. Untuk syarat sah puasa wajib kot. InsyaAllah double check untuk syarat sah puasa tu. Sebab nombor 4 tu, especially nombor 4 tu. Kalau nombor 4 tu tadi, niatnya bila niat dia. Kalau puasa wajib memang malam sebelumnya atau tadi kita niat sebulan terus untuk puasa. Itu ikut kefahaman kami. Ikut yang pernah kami belajar lah. Alright, so balik pada puasa sunat tadi. Kita ada puasa Ashura dan Taswa atau yang ikut Nabi Musa. Hari Arafah tadi sebenarnya Nabi Adam. Atau bila kita sebutkan beriman kepada semua Nabi-Nabi. Atau kita sedangkan satu agama itu Islam sendiri yang meraihkan semua Nabi-Nabi. Nabi-Nabi yang ada lah. Tapi siklah mana semua. Tokoh-tokoh utama Nabi Adam, Nabi Musa. Jadi kita ada situ lah. Kemudian hari Isnin dan Khamis. Atau puasa yang sunnah Nabi kita. Sunnah Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Isnin kerana Nabi lahir pada hari Isnin. Khamis kerana sebelum datang hari Jumaat. Hari itu tadi pahala sebelum buku amalan diangkat. Kalau secara mingguan diangkat, buku amalan kita diangkat untuk dihantar. Jadi dihantar pada malam sebelum malam Jumaat. Malam Jumaat tadi. Jadi kalau sebolehnya amalan terakhir tadi dalam keadaan puasa. Jadi Isnin Khamis lah tadi puasa Nabi kita. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan. Untuk disebutkan puasa bid tadi lebih ada dilakukan pada hari putih iaitu 13, 14 dan 15 Hijrah. Jadi bila kita tengok kalender Hijrah pada 13, 14, 15 kita puasa bid tadi 3 hari setiap bulan. Sama ada boleh pula lompat-lompat Isnin Khamis tadi kah 3 kali kita buat pun kira 3 kali dalam setiap bulan atau kita pula puasa bid tadi 13, 14, 15. Kalau bid tadi memang khusus pada 13, 14 dan 15 Hijrah. Kemudian seterusnya untuk puasa 6. Maksudnya lepas sebulan berpuasa,
1 Syawal boleh puasa. 1 Syawal haram kita puasa. Hari kebesaran kan. 2 Syawal kalau kita nak start puasa 6, diperbolehkan dah. Dah boleh start puasa 6. Puasa 6 tu kira sama ada kita buat berturut-turut atau kita buat selang sehari atau kita buat asal ada 6 hari lah dalam bulan Syawal. Ada 6 hari dalam bulan Syawal. InsyaAllah ia dikira sebagai puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Kemudian selang sehari berpuasa. Subhanallah. Puasa Nabi pun lupa. Nabi Daud kah? Siapa tahu? Ke puasa Nabi Ibrahim. Selang sehari berpuasa. Ada salah seorang Nabi syariatnya disyariatkan berpuasa selang sehari. Semalam kita ada baca sedikit ayat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah peringatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillah. Dapat ingat dah. Okey, dapat ingat dah. Okey, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, sebelum kita. Maksudnya umat-umat sebelum kita. Agar kita menjadi orang-orang yang dan semoga dengan puasa itu tadi kita akan jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan untuk puasa itu tadi untuk melatih kita untuk mengikut segala yang diperintahkan, untuk menghindar segala yang dicegah ke atas kita. Okey, insyaAllah. Jadi selain daripada puasa Arafah tadi, 8 Zulhijjah ada puasa juga. Cuma kami isi buat apa pasti. Puasa apa 8 Zulhijjah tu? Ini mesti ada namanya kan? Subhanallah. Kami isi ingat tak? Okay, 8 Zulhijjah, insyaAllah cek balik tak? 8 Zulhijjah puasa apa? Puasa sunat apa? Si pernah apalah rasanya. Si pernah kami buatlah 8 Zulhijjah. Okay. InsyaAllah kita cek, sama-sama cek yang 7, 8 Zulhijjah. Kemudian ke-8 memperbanyakkan puasa pada bulan Muharram, bulan Zulkaidah, bulan Rajab dan juga bulan Zulhijjah. Ada 4 bulan, 4 bulan haram. 4 bulan haram dalam Islam. 4 bulan haram dalam Islam maksudnya kalau orang Arab mesti boleh berperang, mesti boleh bergaduh-gaduh kan dalam bulan Muharram tu tadi. Jadi bulan-bulan haram, bulan yang suci lah, bulan-bulan yang suci itu bulan Muharram, bulan pertama dalam Islam, Zulkaidah, Zulhijjah, 2 bulan terakhir, ada bulan tok paling banyak puasa bulan Rajab. Jadi subhanallah, bulan lepas. Bulan lepas lah bulan Rajab. Dan perbanyakkan bulan puasa pada bulan Sya'ban. Jadi 8 dengan 9 tu dibezakan sebab 8 tadi bulan-bulan yang haram. Bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Zulkaidah, Zulhijjah tu bulan-bulan haram. Boleh banyakkan puasa. Dan Sya'ban tu ada khusus sebab Nabi puasa lebih hadis menyebutkan Nabi pernah puasa paling banyak macam bulan Sya'ban tu tadi. Bulan Sya'ban tu paling banyak Nabi puasa. Selain pada bulan Ramadan yang memang sepanjang bulannya puasa. Okay. Jadi insyaAllah dia puasa-puasa sunat. Puasa yang dimakruhkan, subhanallah, dah pukul 10 dah. Subhanallah, 10.20 dah. Minta maaf kita terlanjur sampai pukul 10 lebih. Okay. Jadi puasa yang diharamkan, kami just pergi cepat. Puasa yang dimakruhkan dulu. Puasa Arafah tadi bagi siapa yang menunaikan haji. Okay. Siapa menunaikan haji tidak digalakkan untuk puasa. Kemudian puasa pada hari Sabtu saja. Contohnya kita tadi saja nak puasa pada hari Sabtu. Dibolehkan sebab puasa Sabtu tu khas untuk orang Yahudi je. Orang Yahudi pun ada puasa hari Sabtu. Kemudian puasa pada hari Jumaat saja. Pun dibolehkan juga. Siapa yang puasa, melainkan yang tadi dia terpaksa ganti puasa. Kalau nazar ganti puasa, diperbolehkan. Kalau terpaksa ganti puasa pada Sabtu, diperbolehkan. Ya kalau ganti puasa lah, puasa Ramadan ke, puasa nazar ke, puasa yang tadi mesti diganti, mesti dipolah. Tapi kalau sengaja untuk puasa pada hari Sabtu saja atau sengaja pasal hari Jumaat saja, boleh Jumaat sebab kita perlu sembahyang Jumaat. Sabtu sebab dia tadi hari kebesaran orang ya tadi. Atau keempat, makruh je puasa sepanjang hari, setiap hari puasa. Ya pun makruh, Allah suka. Allah galakkan kita untuk puasa setiap hari.
Walaupun kita mampu. Walaupun kita mampu. Dimakruhkan maksudnya tadi benci. Allah benci. Alright. So, yang Puasa, diharapkan. Ustaz. Ya, silakan. Puasa Ahad saya dah disebutkan. Oh, saya dah. Sebab Kristian pun ada Good Friday kan. Dia puasa pada hari Jumaat. So, kalau Nasrani pada hari Jumaat, kalau Yahudi hari Sabtu. Hari Ahad tu nya muncul kalau kita bacalah Sun God. Dia disebutkan Sunday dari pengaruh Greek, pengaruh Greek masuk kat ya. Jadi hari Ahad jadi hari kebesaran pula, hari untuk Kristian. Pada asalnya Friday, pada asalnya Nabi Isa kan, pada asalnya pun Friday juga. Jadi bila dah terbalik dah Ahad tadi untuk Nasrani, supaya ada satu hadis Nabi disebutkan kalau untuk Nasrani diberikan hari Ahad, kalau golongan Yahudi diberi pada hari Sabtu, maka golongan Nabi Muhammad, kita tahu umat Nabi Muhammad diberi pada hari Jumaat. Diberi pada hari Jumaat. Jadi subhanallah. Jadi kalau ikut asalnya pun Nasrani, kalau ikut asalnya lah Good Friday jatuh pada hari Jumaat juga. Bukan puasanya pun pada hari Jumaat. Tapi kalau ikut Nasrani juga puasa setidaknya 40 hari kalau ikutkan. 40 hari umat Nabi Isa lah. Jadi subhanallah, untuk apa alasan makruh pada hari Jumaat, wallahu alam. Kami fahami Jumaat tu dihaskan untuk kita perlu ke masjid, kita perlu kan pada hari kita perlukan tenaga dan sebagainya, wallahu alam, untuk ke masjid. Jadi kita disarankanlah, dianjurkan untuk puasa pada hari Jumaat. Melainkan contohnya macam Nabi kita banyak puasa Syakban, maksudnya tadi yang berterusan daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, Sabtu, Ahad, dan cuma Nabi puasa pada sebelum nak masuk bulan Ramadan tadi, 29 Ramadan, contohnya hari Tashrik kita masih nangga bulan kan, bulan baru, kita tadi dibolehkan untuk puasa. Okey. Tu puasa yang diharamkan. Haram tu maksudnya boleh. Yang boleh puasa. Siapa puasa berdosa lah. Siapa puasa pada hari tu dia berdosa. Pertama, hari raya Idul Fitri. Kedua, 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. 10 hari raya Adha. Ke-11 ke-11 pula. Ketiga, pada 11, 12, 13 itu hari Tashrik tadi. Hari Tashrik untuk tadi untuk Idul Adha. Salah kami. Apa yang istilah untuk hari kita tanggal hilal lah. Allah. Kata kita tanggal. Ini tahu ada disebut situ saya tahu. Puasa pada separuh kedua daripada bulan Syakban. Termasuk separuh kedua. Okey. Sebelum kita pergi siang, bagi wanita hari yang datang kedatangan haid atau nifas. Maksudnya siapa yang wanita yang memang datang bulan atau ada darah nifas keluar lepas beranak, maka ia pun haram juga untuk puasa. Kelima, puasa bagi seorang isteri sedangkan suami melarang berpuasa. Jadi pun sama juga. Tapi kalau suami melarang puasa Ramadan, ia si dapat diikut Tapi puasa sunat tadi contohnya Isnin Khamis, suaminya melarang atas sebab tertentu lah. Saya ada sebab lain lah. Okay? Atas sebab tertentu isteri tadi teruskan juga puasa sunat tadi, maka haram baginya berpuasa ketika suaminya melarang tadi. Jadi contoh yang bila dah dilarang daripada awal, memang bolehlah puasa. Sebab syurga wanita kita kena faham, syurga wanita sebenarnya mudah je taat pada suami, which satu benda yang susah untuk dilakukan. Sebab kadang-kadang keinginan sendiri dulu, suruh suami faham isteri dulu, itu yang selalu berlaku kan. Jadi subhanallah, tapi sebagai suami pun kita kena faham isteri juga, bukan bermaksud tadi satu halal je kan. Jadi tapi apapun, ketua keluarga telah diletakkan pada sibuk suami, untuk jadi kita kena ada. Sebab
kita pun faham dalam mana-mana organisasi, dalam mana agensi, tanpa seorang ketua pasti um, uh, tunggang langgang. Dan walaupun tadi dalam satu keluarga kita dikatakan suami sebagai ketua keluarga, tapi bila dalam rumah, urusan rumah tangga, isterilah sebagai ketuanya. Apa yang diperlukan dalam dapur kan, apa sebab ketuanya adalah isteri kita. Jadi kita kena patuhlah dengan isteri kalau secukup abang makan dan apa semua kat rumah kan, baju ke apa kan, dan rosak dan sebagainya. Sepatutnya sebagai suami kita yang membekalkan rezeki untuk ya tadi sekurang-kurangnya pakai yang baru pada hari raya, ya tu tanggungjawab suami. Supaya selalu kita bila kita termuduga pasangan yang baru berkahwin, antara nafkah zahir, nafkah yang nampak, nafkah rumah mesti disediakan, nafkah makan minum, dan nafkah pakaian. Pakaian tu mesti ada. Pakaian mesti diberilah sekurang-kurangnya setahun sekali lah. Beri baju baru kan, baju baru sekurang-kurangnya. Jadi subhanallah, jadi boleh jadi alasan untuk isteri atau isteri tadilah. Contohnya jadi suami si melaksanakan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah zahir, cukupnya bayar RM1 kepada wali hakim, makanya boleh tuntut cerai pasang. Cerai taklik tadi kerana tidak memenuhi keperluan isteri tadi. Tapi memang hakim pun pandai juga lah, kerana ya ajak kan. Jadi insyaAllah hakim tu pun maha bijaksana. Bukan si maha bijaksana, dia pun bijaksana sebagai orang yang bijaksana, orang yang arif. Dia boleh ada budi bicara juga lah, terus lulus saja. Pasti ada soalan-soalan menyusul kan, ditanya dua belah pihak dan bagaimana rumah tangga ya tadi. Subhanallah. Jadi yang terakhir disebutkan situ puasa pada separuh kedua daripada bulan Syakban. Kalau disebutkan separuh kedua maksudnya lepas 15 Syakban. Lepas 15 Syakban diharamkan berpuasa. Macam ni pula hadis yang menyebutkan Nabi puasa hampir penuh pada bulan Syakban. Itu ada mungkin kontradik, tapi mungkin juga kami salah baca, wallahu a'lam bishawab. Tapi disebutkan situ puasa pada separuh yang kedua bulan Syakban. Mungkin pada I think Ustaz maksud untuk separuh kedua ajak puasa, and then the first half cik puasa. Yes. 1 to 14 cik puasa, and then 15 onwards until boknya puasa. Terbalik yang tak? Sebenarnya. Ke terbalik? Puasa yang diharamkan yang sebut situ. Maksudnya 15 to 29 atau 14 to 30, 15 to 30 yang cik boleh. I think munya puasa second half aja. To my opinion lah. Oh, okay, alright. Betul. Betul. Pernah dengar munya from 1st to 30th or 29, it's okay. Yes. Betul. Alhamdulillah. Masih Tuan Jeffrey. Kami pun dah teringat ada ustaz kami pernah ngajar benda ya. Alhamdulillah. Kalau kita sengaja untuk start 15 sampai hujung bulan. Ya sih dibolehkan. Haram. Setengah aja. Tapi kalau daripada awal bulan sampai 28 atau 29, ya dibolehkan. Jadi jangan pada 30 lah. 30 ya tadi memang sih boleh lah. 30 memang sih boleh ya. Sehari sebelum bulan Ramadan. My interpretation lah. Betul. Bukan, memang betul lah. Interpretation kita betul. Interpretation betul. Thank you. Kita dibolehkan untuk puasa start daripada 15 sampai hujung bulan. Kita nak puasa penuh tadi kan. Baru dengar hadis, kami nak start setengah bulan saja lah. Setengah bulan. Main second half aja. Main second half aja. Mesti boleh ya. Ini mesti daripada awal. Kalau kita nak ikut sunnah, maksudnya daripada awal. Daripada awal. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih Tok. Kami pun baru teringat benda ya. Di puasa second half sih boleh. Puasa daripada awal dibolehkan. Alright. Jadi setakat ini aja kita pun kongsian tentang puasa. Subhanallah. Panjang lebar kita cerita pasal puasa. Mungkin semalam sepatutnya kami cover sikit lah. Semalam ada gig masa sebenarnya. Cuma kami dah rancang lain. Jadi ikut kerajaan Allah merancang. Kita merancang, Allah yang menentukan. Jadi alhamdulillah pengalaman pertama kami ngajar ikut modul tu, insyaAllah akan datang kita akan perbaiki dari segi pengurusan masa,
untuk penyampaian tadi. Ya, alhamdulillah, terima maaf juga atas kekurangan dari segi ilmu kami yang cetek tu lah. Subhanallah. Jadi alhamdulillah ada ayah anda. Hilang suara. Hilang suara Ustazah. Suara lah. Tiada suara terus. Dah 29 second. Ada 29 minit. Penalti kah? Kau penalti. Baik, kau player Newcastle lah Yek jatuh diangkat. Ya. Okey, kita tengok kalau penalti. Pemain bola lagi baik daripada penalti. Harap penalti. Aduh, free. Ada apa gol? Kalau tak gol pula. Apa namanya? Jahit lah. Gol. Aduh. Corner kick. Ada apa? Apa? Bukan corner kick. Mau tentang kena jaring. Apa ni? Kalau hebat tentang kena jaring tu support. Suara Ustaz kami si dapat dengar. Dah keluar suara Ustaz. Masih dapat dengar juga. Oh, saya dapat dengar juga suara Ustaz. Ada suara Ustaz tu.